Assalamualaikum dan selamat malam semua. Boleh dengar suara saya tak? Boleh. Okey. Malam ni kita akan mempelajari cara menggunakan Portal Maximizer. Okey, pasti ramai yang mungkin dah tahu ataupun mungkin masih belum tahu macam mana cara untuk menggunakan Portal Maximizer ataupun feature-feature yang tersembunyi dekat dalam tu. So, saya nak menghargai bagi mereka yang menepati masa sementara kita nak tunggu, mungkin anda sudah ajak anda punya downline untuk menyertai kami pada malam ini. Jika anda ada sebarang pertanyaan, kita nak buka sesi soal jawab sebentar bersama Encik Azam. Mungkin anda nak tanya apa yang ingin anda mempelajari pada malam ini ataupun mungkin apa yang anda betul-betul nak tahu untuk belajar pada malam ini. Jika ada sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen ataupun anda boleh tekan button unmute dekat anda punya screen tu. Okey, tekan unmute, anda boleh tanya Encik Azam sementara kita menunggu mungkin downline anda yang anda jemput ataupun yang masih belum masuk. Okey, jika anda ada sebarang pertanyaan, saya nak jemput Encik Azam untuk kita punya sesi soal jawab sebentar sebelum kita mula dengan sesi pelajaran kita pada malam ini. Okey, ada pertanyaan tak? Cik Azam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syaza. Boleh dengar tak? Boleh? Clear tak? Clear. Baru bayar bil phone, jadi dah dapat clear dah, alhamdulillah. Okey Cik Azam, so pada malam ni kita nak buat sesi soal jawab sedikit bersama mereka. Boleh tak? Mungkin mereka nak tahu dengan lebih lanjut ataupun mungkin ada yang mereka tak faham and nak bertanya dengan Cik Azam pada malam ni. Boleh. Sebelum tu saya nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita ada hampir 40 orang dalam bilik ini. Walaupun tak ramai, tapi saya rasa yang penting ilmu. Sebab ilmu tu walaupun seorang, tapi kalau dia mengabaikan apa yang dia dengar tu, makna ilmu tak sampai. Jadi saya harap yang ada dalam ni, kalau ada apa-apa yang dapat anda timba daripada pengalaman pada malam ni, anda boleh catat dan anda boleh tolong Rania ataupun rakan niaga anda yang di luar sana. Apa ilmu yang ada kita kena praktikkan, ya. Jadi sebelum tu pada yang memang tak pernah jumpa saya, yang tak pernah kenal saya, sebab saya rasa yang ramai yang ada di sini pun majoriti ahli-ahli kita yang memang orang kata terlampau ramai. Ya, Maxima sebenarnya kita ada hampir 200,000 orang ahli. Jadi yang ada dekat sini ni, kalau orang kata dekat kita nak beli kek tu, yang dekat atas kek tu, inilah orang-orang yang ada dalam bilik ni. Ya, anda adalah orang-orang yang pentingkan perniagaan, anda orang-orang yang pentingkan ilmu. Jadi anda ada pada malam ni bersama kami. Right? Jadi nama saya Azam Sulaiman, Kamarul Azam Sulaiman. Saya sebagai Head of Branch Manager untuk Maxima. Seperti kita tahu kita ada 2 branches ya, selain pada HQ dekat Shah Alam, dekat Glen Mary, kita ada 2 branches, satu di utara iaitu di Perda dan satu lagi di Sabah iaitu di Aeroport KK. Jadi dua-dua branch ni adalah seperti tangan dan kaki kepada Maxima. Ya, jadi kalau HQ tu kepala, maknanya tangan kaki tu kamilah orang-orang yang di branch. Ya, jadi di branch KK memang kita ada Puan Jenny, jadi Puan Jenny yang handle untuk branch KK, membantu untuk warga Borneo. Dan saya bersama dengan seorang lagi staff operation iaitu Encik Alif. Kita orang beroperasi di Bandar Perda, office kita, branch kita yang telah berusia hampir 5 tahun. Ya. Jadi memang nak kata pengalaman tu taklah kata pengalaman macam mana kita punya founder Datuk Reza. Ya, sebab Datuk Reza in and out about company, apa yang tuan nak tanya semua dia boleh jawab. Tetapi apa yang ada ilmu sedikit pada saya ni, kalau boleh saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan.
Walaupun kita tahu pada hari ini kita akan buat satu sesi untuk mengenali lebih lanjut tentang maximizer kita, tapi memandangkan kita belum officially lagi nak memulakan sesi ini, jadi saya nak beri peluang kepada anda, ada siapa yang nak bertanya soalan in generally tentang Maxima? Tak semestinya tentang maximizer ni, sebab maximizer as we go along later kita akan dapat ilmu dia. Tetapi yang lain-lain kalau nak tahu boleh tanya, tak ada masalah, insyaAllah. Kalau boleh saya jawab, saya jawab. Jadi boleh unmute anda punya video kalau nak tanya soalan dalam 44 orang ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan tuan? Okey, nama saya Haji Syarani ya daripada KL. Haji Syarani, baru nampak video. Ya, apa khabar Haji? Sihat? Okey. Saya nak bertanya lah atas apa orang kata, oleh kerana kita punya Cellmax dah lama sangat Cellmax ni tak keluar. Jadi downline yang ada di bawah kita ni, saya jenuh dah bagi tahu dengan depa. Kita kena sabarlah, benda-benda yang berlaku macam ni kita kena sabarlah. Okey, jadi saya nak dapat orang kata penerangan, penjelasan sendiri daripada pihak syarikat sendiri. Agak-agak bilalah boleh kita dapat CMX. Itu saja. Okey. Alhamdulillah, soalan-soalan sulung yang dapat ni orang kata kena bagi soalan yang TKO terus. Soalan Haji Syarani bagi kat saya ni soalan TKO. Di mana kalau tak boleh jawab, mana saya kena tutup dah Zoom ni. Alright. Okey, sebenarnya macam ni. Alhamdulillah sebab tuan bertanya soalan ni, sebab memang saya pun nak berkongsi sedikit lah apa yang kita ada. Sebenarnya seperti yang tuan tahu, kita punya produk CMX dan AFX. Saya ada dah dengan saya sini, memang dah ambil dah tadi. AFX dan CMX kita menggunakan bahan asas, bahan aktifnya iaitu AFA, ya, yang diimport dari Oregon, USA. Memandangkan keadaan MCO ni, kita ada masalah kekangan penghantaran produk ataupun bahan mentah tu. Jadi penghantaran bahan mentah ni bukan saja daripada US yang ada masalah, tetapi sepanjang perjalanan. Sehingga nak sampai dekat Kelang pun ada lagi masalah dia. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu dekat kita punya botol ni kita ada hologram stiker kan. Jadi hologram stiker ni dia bukan dari Kelang tau, dia dari KKM. Jadi proses untuk dapat hologram stiker ni, Kelang kena pastikan produk ni dah siap, barulah dia akan bagi, KKM akan bagikan stiker ni bergantung pada jumlah botol yang dah siap. Jadi dia punya kekangan tu sangat-sangat besar. Jadi benda-benda ni yang membuat agak kelewatan dalam produk kita. Jadi sebelum tu saya bagi pihak Maxima, saya ingin minta maaf sebab kekangan ni telah menyebabkan produk kita lambat dalam pasaran, menyebabkan ahli keputusan makanan kesihatan yang hebat ni dan kepada leader yang terpaksa menjawab. Ya. Tetapi yang penting yang saya perlu bagi tahu sekarang ni, setakat hari ini kita dimaklumkan bahawa produk CMX kita sedang dalam proses untuk pengeluaran. Ya, jadi selama daripada hujung bulan Mei sehingga sekarang, keputusan produk CMX, tetapi alhamdulillah bahan mentah dah sampai, jadi kita dalam proses untuk mengeluarkan CMX seperti mana yang kita pasarkan sebelum ni. Ya, jadi untuk beritahu bila yang sebenarnya akan siap, saya tak boleh bagi tarikh dia, tetapi apa yang pastinya dia memang sedang dalam proses dah. Kalau sebulan sebelum ni Haji Syarani kalau tanya kat saya akan bagi tahu memang tak tahu apa. Memang tak ada berita apa pun. Tetapi alhamdulillah kalau soalan di hari ni maknanya memang produk CMX kita memang dah masuk untuk diproseskan dalam kilang. Ya. Jadi kalau yang tuan tahulah, kilang yang memproseskan produk kita, Cellmax, CMX, AFX, kilang ni semua bukan milik Maxima ya. Jadi kilang ni adalah kilang OEM. OEM maknanya mereka ada tanggungjawab untuk mengeluarkan produk-produk daripada syarikat lain. Jadi menggunakan fasiliti yang ada dalam kilang tu dia akan mengeluarkan produk kita. Jadi untuk memastikan kualiti produk kita itu betul, jadi kita perlu satu tempoh masa untuk kilang tu mengeluarkan hanya produk kita saja. Jadi memandangkan kilang pun dia tak boleh menyediakan tenaga kerja selama 100%. Jadi kekangan daripada pengeluaran kilang tu sendiri pun dah membantutkan proses pengeluaran. Tapi insya-Allah Haji Syarani, saya boleh bagi tahu kalau kata hari inilah ramai ahli di sana yang buat PCP terutamanya untuk produk CMX telah mendapat WhatsApp
yang meminta untuk ahli membuat pilihan sama ada nak stay lagi dengan produk CMX ataupun nak menukar kepada produk lain. Sama juga dengan bulan lepas. Jadi bulan lepas tu memang for sure produk CMX tak ada lagi. Jadi memang kita minta tukar. Tetapi untuk bulan ni, hari ni lah kalau ahli setuju untuk ambil juga produk CMX untuk PCP bermula 17 hingga 23 ni, buatlah dia punya pembelian manual melalui sistem yang mereka share ya dalam WhatsApp. Jadi ini yang betul-betulnya untuk bulan September ni produk CMX dah semakin hampir. Dah semakin hampir. Jadi kalau kata di rumah, kalau kata duduk dekat depan pun boleh dah bau dah ikan goreng tu dah tahu dah agak nak masak. Hampirnya dah sampai macam tu. Jadi saya harap yang ada di sini bolehlah berkongsi dengan ahli di luar sana. Minta mereka bersabar untuk seketika lagi. Beri peluang untuk Maxima untuk memastikan kualiti produk yang kita akan bagi sebab dah terbantuk terlampau lama ni akan diberi balik dalam pasaran dalam masa terdekat. Jadi saya minta doakanlah minta segalanya berjalan dengan segala lancar dan mudah-mudahan produk ni akan cepat masuk dalam pasaran. Ya. Tetapi kepada siapa yang masih lagi mengharapkan produk CMX, saya cadangkan dalam tempoh MCO ni, we are for ourselves. Kita untuk diri kita sendiri. Jadi kita tahu dah kehebatan produk CMX tu mengapa. Disebabkan oleh AFA yang membantu tubuh kita mengeluarkan kita punya atau menguatkan kita punya imun sistem melalui pengeluaran sel baru. Jadi AFA dalam Maxima kita ada dalam produk AFX dan juga produk CMX. Beza dia CMX bentuk cecair ataupun serbuk dan juga AFX dalam bentuk kapsul. Jadi kalau kita pentingkan kesihatan, saya cadangkan teruskan pengambilan produk AFX dulu. Ya, sementara betul-betul dah ada produk CMX dalam pasaran, tukar kepada produk CMX balik. Sebab AFX pun hebat seperti juga dengan CMX. Jadi memang saya takkan janji tarikh sebab saya tak nak nanti Haji Syarani kata yalah hari tu Cik Azam kata 30 hari bulan Oktober akan keluar tapi tak keluar juga. Jadi kita tak nak janji. Tapi yang pastinya memang dalam tempoh terdekat ni akan keluar produk CMX insya-Allah. Itulah yang pentingnya Haji Syarani dan yang lainnya. Saya nak berkongsi sedikit tentang Maximizer ni. Sebab banyak pengumuman yang akan dibuat oleh syarikat yang akan disampaikan kepada ahli adalah melalui Maximizer ni sendiri. Jadi kalau ahli kita 10 orang di luar sana yang tak tahu tentang Maximizer, jadi Haji Syarani akan jadi macam call center dekat India, bangun pagi nak kena jawab telefon sebab mereka akan bertanya soalan yang sama. Jadi itulah yang pentingnya kalau mereka belajar sendiri tentang Maximizer, Haji Syarani dah boleh duduk berehat di rumah baca paper dah. Boleh Haji ya? Saya harap jawapan saya ni dapat membantu Haji menghadapi masalah ni lah ya, insya-Allah. Okey, Cik Azam. Kita ada soalan yang kedua daripada Azima Nanangbara PCM. Dia tanya, PCP kan hingga Ogos je. September ni macam biasa ke? Nampaknya macam masih belum tahu ni. Okey, terima kasih PCM Nanangbara. Wanita yang hebat. Ya, usaha wanita yang hebat di Borneo. Saya tak kata di Sabah ya, saya kata di Borneo. Beliau adalah salah seorang daripada leader di Sabah yang kerap menghubungi saya untuk bertanya soalan. Jadi hari ini saya nak menjawab soalan yang ada. Okey, hari ini yang sebenarnya bermula pada hari ini memang ada banyak WhatsApp yang tuan-tuan dah dapat, especially berkenaan dengan PCP. Jadi PCP AFX memang kita dah hantar dah kepada ahli PCP AFX untuk membuat pembayaran untuk memastikan jumlah duit mencukupi di dalam akaun bank untuk pemotongan pada hari Jumaat ni. Hanya untuk AFX dan juga KIK saja. Mengapa? Sebab AFX kita dah ada stok. Jadi cuma pastikan ahli mencukupi wang dalam bank supaya nanti bila pemotongan pada hari Jumaat bermula pada pukul 10 pagi sehingga pukul 7 petang. Jadi jumlah tu ataupun wang anda boleh didakkan daripada akaun bank. Tapi based on my experience sebelum ni,
ramai ahli yang sebenarnya ada masalah bila buat deduction. Deduction dia ni sebenarnya pihak Maxima telah meminta untuk third party ataupun senang pay ya, third party untuk membantu untuk buat proses pemotongan wang daripada akaun ahli. Jadi proses tu dia akan buat ikut jadual. Cuma kadang-kadang ada ahli yang waktu untuk pemotongan dan waktu untuk dia letakkan duit yang mencukupi dalam akaun tu dia tak sama. Jadi pada waktu pemotongan duit tu tak cukup dalam tu. Contoh ya, pemotongan 150 untuk AFX, kadang-kadang mereka tinggal kat sana RM160 saja. Jadi bank takkan biarkan ada baki RM10 dalam tu, setengah bank. Jadi menyebabkan bank kata, okay, transaction rejected. Jadi bila transaction rejected, kami dalam Maxima akan mendapat report sebagai insufficient fund. Jadi kalau insufficient fund, kita tak boleh buat apalah. Jadi ahli itu perlu buat manual payment selepas tu. Jadi insyaAllah kalau 17 hari bulan ni gagal, kita akan cuba buka window untuk buat manual payment. Itu untuk AFX. Untuk CMX, kita beri peluang untuk ahli membayar secara manual melalui maximizer. Jadi selama 2 bulan sebenarnya kita minta ahli buat pembayaran melalui maximizer, tetapi majoriti ahli di luar sana tak tahu apa itu maximizer. Mereka ingat maximizer tu Shazza. Sebab daripada Maxima, dia kata Shazza tu maximizer, Cik Azam tu maximizer. Tak, maximizer is a system. Jadi anda lah yang patutnya bertanggungjawab untuk menyedarkan pada ahli di luar sana. Buka maximizer, buat pembayaran, pilih produk yang nak buat, kemudian Maxima akan hantar produk terus. Mudah sangat urusan anda. Jadi saya harap jawapan ni saya dapat menjawab soalan pada Puan PCM kita, Puan Nanang Bara. Ya? Alright, terima kasih. Okey, Cik Azam. Okey, ada lagi satu soalan daripada Puan Sharifah. Bila agaknya Maxima akan adakan cabutan bertuah seperti yang dijanjikan bulan Jun, tapi disebabkan PKP, ia ditunda? Sekejap ya, saya rasa saya nak kena telefon MKN nak tanya bila PCP MCO ni boleh di lifted. Masalah dia sekarang ni, cabutan bertuah is only a process. Ya. Proses untuk mendapatkan tiket-tiket yang bertuah untuk anda semua untuk dimasukkan ke dalam kotak secara fizikal oleh Maxima sendiri ataupun untuk membuat cabutan melalui sistem. It's a process. Ya. Tetapi apa gunanya kalau kita kutip-kutip banyak-banyak tu, letakkan dalam kotak biar kotak tu bertimbun sebelah dengan Shazza dalam office dekat HQ. Hari-hari orang kalau boleh datang dekat HQ nampak kotak bertimbun. Bilalah nak kutip satu daripada tu nak dapat kereta yang hebat tu. Jadi memandangkan hal ni lah, kita tunda dulu sebab kita nak beri lebih banyak penyertaan. Ya, sebab suatu peraduan cabutan bertuah selalunya, kalau kita boleh tunda, kita memberi peluang ke orang-orang yang sebelum-sebelum ni yang tak ada peluang untuk menjadi mendapat satu tiket untuk mendapat peluang hadiah bertuah dalam tu. Jadi Puan Sharifah saya harap boleh memahami dia punya keadaan dia dan saya harap kalau boleh beritahu pada ahli di luar sana, rebutlah peluang untuk mendapat tiket sebanyak mungkin. Yang pastinya tiket anda takkan hilang sebab dalam Maximizer nanti saya akan tunjuk setiap pembelian anda akan dapat tiket serial number. Jadi serial number tu dah ada dalam sistem. Jadi upline pun tak boleh nak curi anda punya tiket sebab dah masuk dalam anda punya Maximizer sendiri. Dia tak boleh bertukar tangan. Jadi apa yang pastinya bila anda buat pembelian ataupun apa-apa urusan dengan Maxima, anda dapat tiket, tiket tu akan nampak bertambah dia punya number serial dalam Maximizer anda. Jadi pastikan dalam tu je. Jadi cabutan bertuah hari yang dinanti-nantikan itu, kita buka, kita cabut, kita dapatkan number dia, mungkin Encik Muhammad Karis akan dapat kereta insya-Allah. Mana kita nak tahu kan? Sebab sebagai peserta yang setiap kali ada Zoom mesti ada Cik Haris. Itu sebab tu yang saya kena quote nama Cik Haris. Jadi insya-Allah Puan Sharifah, saya harap itu dapat menjawab soalan puan ya. Tiket baru ada lagi saya nampak ni. FEG Global saja. Tiket baru ada lagi ke? Ada sebab tiket ni actually dia dalam sistem. Dia bukan tiket bas, dia bukan tiket KTM, dia bukan tiket kereta api. Jadi dia ada dalam sistem. Selagi kita ada buat pembelian yang melayakkan kita untuk tiket,
Jadi kita akan dapat tiket tu akan dimasukkan dalam sistem. Bila sampai waktu kita ambil daripada sistem, masukkan ke dalam pool untuk maksimal buat cabutan, kita akan buat cabutan terus daripada situ. As simple as that. Tak hilang. Okey, dah tanya dah tu. Produk masih lagi diteruskan, insya-Allah. Okey, jika tiada sebarang pertanyaan lagi, kita boleh teruskan dengan sesi kita pada malam ni. Tapi sebelum itu, suka untuk saya ingatkan jika anda boleh buka anda punya maximizer, portal maximizer anda di www.onemaxima.com supaya kita boleh sama-sama belajar, tengok macam mana Cik Azam ajar kita. So Cik Azam, kita boleh teruskan sesi pelajaran kita pada malam ini? Boleh. Terima kasih Syazah. Sama. Okey, Syazah will be my eye and ears untuk sesi Zoom ni sebab bila saya dah buka maximizer nanti saya tak nampak dah anda di luar sana. Jadi kalau kata saya cakap seorang-seorang pun saya tak tahu. Jadi saya harap kalau ada apa-apa soalan boleh tanyakan, boleh masukkan dalam chat, kita akan cuba menjawab kemudian nanti ya. Okey, tadi Syazah kata kalau boleh kita buka kita punya maximizer. Persoalan dia sekarang ni yang ada 50 orang yang dalam sesi Zoom ni, adakah majoriti tahu apa itu maximizer? Jadi saya terangkan secara ringkas. Antara Maxima dan juga antara ahli, dia perlu ada connection. Jadi connection yang ada antara Maxima dan juga dengan ahli itu kena melalui satu sistem. Jadi sistem perhubungan antara Maxima dan ahli itu, jadi sistem itulah yang kita panggil sebagai maximizer. Ya, maximizer. Jadi maximizer ni memang beroperasi secara elektronik sepenuhnya dalam online. Ada portal maximizer yang saya akan sharekan nanti. Saya akan tunjuk macam mana nak masuk dalam maximizer. Dan maximizer ni juga anda perlu anggap dia sebagai anda punya sekretari. Maximizer ni sebenarnya adalah anda punya sekretari dalam perniagaan Maxima. Tanpa maximizer anda tak tahu anda punya produk ada kat mana. Tanpa maximizer anda tak tahu orang yang anda jumpa tu dah masuk ahli atau belum. Janji tapi tak masuk dalam sistem. Tanpa maximizer anda tak tahu sama ada produk anda, potongan anda akan dibuat atau tak. Jadi maximizer ni adalah sangat-sangat penting. Jadi kepada yang bertanya dalam soalan tu saya nampak tadi apa itu maximizer dan macam mana nak masuk maximizer. Saya akan share screen. Okey, ini yang sebenarnya yang saya dah buka tadi. Saya akan bermula balik pada mula so that anda faham apa yang saya maksudkan dengan maximizer. Okey, kejap ya. Dia bila bab ini yang saya lemah ni sebab apa dia akan masuk dan tak nampak dekat dalam dia. Nampak tu saya cek Cik Azam. Itulah. Ini saya punya web. Kejap sebab nak kena turunkan ni dulu. Mana nak turun ini Syazah? Kejap Cik Azam klik yang dekat admin. Buka portal lagi ya. Saya nak share portal tu. Hide video panel Minimize. Cik Azam tutup dulu share screen tu. Okey, sekejap. Stop share. Okey. Okey, then Cik Azam masuk maximizer dulu. Dah masuk dah, maximizer ada dalam ni. Sekejap. Tengok, saya pun masih belajar lagi ni. Sebab sebenarnya Zoom ni dia bab share ni memang dia masalah sebab kita nak kena masuk dalam dia punya actual portal dia. Okey, di sini. Ada. Nampak tak? Okey, nampak. Nampak. Nampak ni dia. Sekejap saya padam ni. Mana ni? Tu dia, saya dah kena marah dah, nampak tu. Ada orang dah tengking saya dah tu. Okay. Alright, saya padamkan saya punya sekejap Okay. Right. Share screen. Okay, nampak tak? Okey, nampak Cik Azam. Okay, alright. Jadi kalau nampak ini maknanya sebab saya nak kena turunkan
pen ni lah sebab pen ni mengganggu pula kat atas ni. Boleh tarik turun. Alright. Okey, di sini ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh yang mana yang ada laptop ataupun yang ada phone, jadi kalau boleh kita buka dulu yang paling asal sekali. Dalam internet kita tahu kalau kita nak mencari sesuatu, kita kena perlu cari dalam Google ataupun dalam Yahoo. Ini adalah search engine, ya. Jadi pada ahli yang belum buka Maximizer tu, saya nak padam dulu saya punya Maximizer. Jadi kita buka sekali sama-sama. Okey, di bahagian search ni, apa yang patut anda buat? Anda kena masukkan www.onemaxima seperti yang saya masuk ni. Okey. onemaxima double X ya. onemaxima.com. Ini adalah alamat portal untuk Maximizer kita. Jadi sekiranya anda menggunakan phone ataupun menggunakan laptop, selagi anda boleh akses dalam internet, anda boleh browse masuk ke dalam www.onemaxima.com. Jadi bila kita klik search untuk onemaxima.com, anda akan dibawa ke laman portal Maximizer. Di sini anda nampak Maximizer Business Hub. Maknanya pusat serenti untuk perniagaan anda. Ini adalah Maximizer. Jadi apa yang perlu anda tahu? First kali anda perlu tahu apa itu anda punya nombor keahlian ataupun ID keahlian anda yang bermula dengan MY. Ya. Kalau di Indonesia dia akan bermula dengan ID. Jadi untuk Malaysia kita ada MY. Jadi apa yang anda patut buat? Masukkan username anda punya MY number. Ya, MY diikuti dengan 7 digit di belakang. Jadi bila dah masuk, okey macam ini saya dah preset dah. Anda tengok dekat bawah ni dia ada password. Jadi untuk kali pertama bila kita masuk, kita kena masukkan password kita dalam ni. Okey, password ni agak tricky ya. Kepada ahli yang belum pernah tukar password, sistem akan default akan pergi balik password yang asal di mana dia akan letakkan menggunakan 4 digit IC anda yang belakang. Macam saya 5917 IC belakang. Jadi 4 digit tu akan sebagai anda punya password. Jadi untuk hari ini semua orang boleh menggunakan yang sama juga 4 digit tu. Tetapi bila masuk nanti anda boleh tukar kepada password apa pun yang anda nak. Jadi untuk senang kita guna balik kita punya IC 4 tu dan masuk dalam ni dan kita login sahaja. Jadi dia akan login, dia akan keluarlah page ni. Dapat kan? Syahdan nampak kan dia punya page? Nampak Cik Azam. Alright. Jadi ini adalah page yang salah seorang ahli yang saya bantu sebelum ni. Jadi page ni anda nampak yang paling penting sekali bila dapat page ni anda perlu tengok apa yang ada dalam announcement, dalam pengumuman ni. Sebab ini sangat penting. Ramai orang yang akan terus tekan yang X ni untuk padamkan dia. Kalau boleh jangan. Sebab announcement yang penting selalunya akan diletak atau dipromptkan dalam window ni. Jadi ini adalah tentang program PCP. Jadi anda perlu tahu apa yang ada announcement dalam ni. Alright. Jadi bila dah baca, dah okey, kita tutupkan dia punya window. Jadi kita akan sampai kepada page yang portal Maximizer anda. Alright. Di sini anda nampak untuk ahli Haizi bin Hashim ni, okey, ini dia punya portal. Di mana portal dia yang penting anda perlu tahu adalah adakah anda buka portal anda sendiri? MY contoh macam ni ya, 6530177. Adakah MY number ni anda punya? Sebab kadang-kadang di permulaan tadi tu, macam saya kan, di permulaan tadi tu saya ada savekan beberapa number untuk saya punya reference. Jadi kadang-kadang kita terbuka yang isteri punya ataupun anak punya. Jadi bila buka-buka tengok dalam ni wallet tak ada langsung. Itu dah panik dah tu sebab sebenarnya bukan anda punya. Jadi di sini anda nampak memang kepunyaan Haizi dan yang pasti yang anda tengok di sebelah kanan ni adalah penyata tentang apa status anda. Kita tengok contoh dia. Di sini sama ada anda ranking anda tu sama ada anda bronze, silver, gold ataupun platinum. Jadi dia akan letakkan anda punya current ranking. Ya. Selepas tu anda tengok yang nombor 3 dia ada E point ataupun PV. Jadi PV ni sebenarnya
dalam portal ni dia agak kurang membantu sebab PV yang selalu ada dekat sini adalah PV yang sebelum ni. Sebab sebelum ni, bila ahli membuat pembelian, setiap pembelian akan didatangi dengan PV ataupun e-point. Jadi e-point tu akan tertera dalam ni, setiap kali kita beli dia akan bertambah. Tetapi bermula pada tahun ini kita dah letakkan sekali PV tu dengan setiap pembelian dan kita bayar terus. Jadi PV tu tak akan tertangguh lagi untuk dibayar pada setiap minggu. Jadi di sini kadang-kadang dia masih 50 walaupun 2 tahun. Jadi jangan susah hati, itu tak ada apa. Kemudian dia ada sini dipanggil sebagai e-wallet. Okey. Dalam Maxima, kita menggunakan e-wallet sebagai anda punya mata wang. Di sini anda nampak MYR, Malaysia Ringgit. Maknanya, di dalam e-wallet anda ni, apa juga jumlah yang terdapat di sini adalah jumlah yang akan anda dapat pada hujung minggu. Ingat ya, Maxima membayar bonus anda pada setiap hari Ahad. Bonus calculation dan dibayar kepada anda terus pada hari Isnin automatik masuk dalam banking system. Hari Rabu anda dah boleh withdraw dan anda punya bonus. Tetapi e-wallet anda yang akan dibayarkan bonus tu dia selalunya melebihi daripada RM100 baru dia akan transfer dia punya jumlah tu masuk ke dalam account bank. Jadi contoh macam Haizi ni dia agak kurang aktif, jadi dia punya e-wallet dia kurang daripada 100. Jadi dia masih lagi nampak dekat sini. Ya. Jadi kalau contoh dia ada RM195.97 maknanya RM100 tu akan dimasuk sebagai pembayaran bonus pada minggu tu dan RM95 ni akan diletak masih lagi dalam sistem. Right? Itu istilah e-wallet. Apa itu M-wallet? Dia e-wallet ada, dia ada M-wallet. M-wallet ni adalah maintenance wallet. M stand for maintenance. Jadi maintenance wallet ni adalah kepada ahli-ahli yang aktif di luar sana yang memang pasti setiap minggu dia ada bonus yang akan dibayar oleh syarikat dan bila bonus tu sebelum pengiraan untuk pembayaran, syarikat akan buat pengiraan untuk 20% daripada e-wallet tu akan dimasukkan ke dalam M-wallet ya untuk maintenance. Jadi 20% tu akan ditabungkan khas kepada M-wallet, yang selebihnya tu dia akan bayar pada ahli pada tiap minggu. Jadi maknanya dalam sebulan kita ada 4 minggu. Setiap minggu M-wallet 20% tu akan dimasukkan ke dalam M-wallet anda. Ya, jadi 20% daripada e-wallet anda. Jadi jumlah dia pula M-wallet ni dia akan bertambah di sini. Dan dia tak semestinya setiap bulan. Ya, selagi kita aktif penajaan, selagi kita aktif pembelian, repurchase, jadi M-wallet anda ni akan bertambah 20% daripada e-wallet. Dan setibanya M-wallet anda ni untuk ahli biasa, bila dia dah sampai kepada RM300 di sini, ya contohnya pada penghujung bulan ni, dalam M-wallet ni anda nampak ada RM301 contoh. Jadi pada bulan depan, satu hari bulan, dalam sistem anda dalam M-wallet ni akan tinggal RM1 sahaja. Maknanya RM300 akan dikeluarkan oleh Maxima dan Maxima akan memberi kepada anda 2 botol AFX. Jadi M-wallet adalah maintenance wallet, AFX adalah produk maintenance anda. Jadi jumlah terkumpul mungkin akan jadi sebulan, mungkin akan jadi 2 bulan, mungkin akan jadi 3 bulan. Tetapi selagi dia sampai RM300, kita akan beri 2 botol AFX pada anda. Jadi jumlah yang balance akan kembali balik kepada M-wallet anda untuk ditambah akan datang. Ada setengah orang telefon saya, Cik Azam, saya punya M-wallet dah ada RM304 lah. Tapi mengapa saya tak dapat lagi saya punya produk ni? Jadi M-wallet anda, dia takkan diserapkan masuk untuk Maxima bagi produk selagi bulan tu masih ada. Dia cuma akan ditalikan pada penghujung bulan selagi anda dah sampai 300. Jadi kalau belum sampai 31 hari bulan 30 hari bulan September, maknanya jumlah M-wallet anda tu masih lagi bertambah mungkin menjadi RM350. Sampai penghujung bulan, awal bulan depan, dia akan deduct 300, balance dia akan masuk balik kepada M-wallet. Jadi itu adalah maintenance wallet anda. Right? Selain daripada itu kita ada Z-wallet. Z-wallet ni adalah zakat wallet.
Dan ini sebenarnya kita memberi peluang kepada ahli yang beragama Islam untuk menabung duit untuk buat pembayaran zakat pada setiap tahun. Jadi ikut pada hal yang ditentukan oleh kerajaan negeri, pusat zakat negeri. Jadi jumlah tu yang akan dimasukkan, pastikan jumlah tu cukup untuk pembayaran anda punya zakat pada setiap tahun. Dan sekiranya jumlah tu tak mencukupi, syarikat akan ambil balik, bagi balik dekat anda jumlah Z wallet yang balance tu. Right? Selain pada tu, kita ada max point. Di mana max point di sini anda tengok contoh macam Haizi ni, walaupun dia tak aktif, saya pasti dia kurang aktif, tetapi dia ada 100 max point dalam ni. Jadi max point ni dia akan bertambah pada setiap pembelian anda. Jadi bila anda buat pembelian repurchase ataupun new repurchase, anda akan dapat max point bertambah dalam anda punya penabungan max point. Jadi setiap kali pembelian, buka balik tengok the next day, tengok ada tak penambahan dekat sini. Jawapannya memang ada. Right? Kemudian dia ada PCP subscription status. PCP subscription status ni sebenarnya adalah bergantung pada ahli itu. Contoh macam ahli ni dia tak ada subscribe kepada PCP. Jadi dia punya status adalah no. Tetapi sekiranya anda adalah ahli maksima yang melanggan kepada program PCP, di sini dia akan berstatus yes. Alright? Join date, ini anda tahu bila anda join, contoh macam Haizi, dia join pada tahun 2016. Maintenance expired, maknanya dia punya maintenance dia dah expired pada tahun tu juga, sebulan selepas tu. Alright? Upgrade expiry date, ini pun dah lama dah sebab dia tak aktif. Tapi renewal date dia sehingga tahun depan. Ini maknanya bila dia buat pembelian, repurchase, setiap 100 PV yang dia buat repurchase tu, melayakkan dia untuk membuat renewal kepada dia punya account. Jadi setengah ahli ni dia beli produk dan bila sampai tempoh renewal, syarikat akan hantar SMS kepada ahli untuk memberitahu kata lebih kurang 7 hari daripada tempoh sekarang atau 2 minggu pada tempoh sekarang, renewal date anda perlu di-renew. Jadi anda cuma pastikan sebelum tarikh tu anda buatlah pembelian 100 PV. Sama ada 2 botol AFX ke ataupun 2 kotak CMX ke ataupun 8 botol KIX ke. 100 PV anda akan di-renewkan anda punya keahlian. Ada orang tanya saya, Cik Azam, mengapa kita kena renew? Bukankah kita punya keahlian ni seumur hidup? Jawapan dia memang keahlian dalam maksima seumur hidup. Maknanya bila anda dah daftar sebagai ahli, nama anda ada dalam sistem seumur hidup anda. Jadi akan ada dalam sistem. Tetapi seperti kita ada license kereta ataupun road tax kereta, walaupun kita ada kereta yang kita boleh memandu, tetapi road tax kita kena renew. So that kita boleh guna kereta kita di atas jalanan. Jadi sama juga dengan konsep renewal date ni, anda perlu renewkan anda punya renewal date. Ya. Kalau anda tak renew, maknanya setiap pembelian anda ataupun urusan yang anda nak buat, anda punya bonus akan terganggu. Anda punya PV akan terganggu. Jadi untuk mengelakkan proses gangguan ni, anda pastikan anda punya renewal date tu di-renewkan. Alright? Auto upgrade PV. Di sini anda nampak, memandangkan ahli ni dia berstatus bronze. Jadi daripada bronze, untuk pergi ke satu tahap lagi, anda perlu upgradekan kepada silver. Jadi untuk upgrade kepada silver, contoh macam ahli ni, dia buat pembelian cuma 100 PV saja dalam sistem dia. Jadi selain pada 100 PV ni, dia tak buat pembelian apa pun lagi. Jadi maknanya dia memerlukan 400 PV lagi untuk melayakkan dia sebagai silver. Ini untuk ahli yang dah lama lah. Ahli yang dah lepas daripada tempoh upgrading. Jadi dia perlu mengikut 100% PV untuk upgrade kepada package yang lebih besar ataupun ranking yang lebih besar. Nak tahu macam mana nak upgradekan ni, nanti saya akan tunjukkan pada window yang di sebelah sini. Right? Okey, selain daripada yang sebelah kanan ni, kita nampak announcement. Jadi announcement ni pun penting. Ramai orang tanya kat saya, Cik Azam, saya nampak announcement ni tapi bila saya klik dekat sini, dia tak keluar apa pun. Macam mana saya nak tahu announcement ni? Jadi apa yang perlu anda buat? Anda tengok tarikh yang terbaru yang dikeluarkan announcement ni. Contoh pada hari ni dikeluarkan satu announcement
untuk pemotongan PCP, AFX dan KIX. Jadi anda cuma klik dekat yang bahagian mata ni, ikon mata. Anda view. Bila anda view akan dapatlah dia punya announcement yang sepatutnya. Jadi ini adalah announcement yang terbaru hari ini untuk pemotongan pada 17 September. Right? Tutup. Tengok yang lain kalau anda perlu. Ini contoh dia. Besok jangan pergi cari Saza dekat HQ sebab memang office ditutup disebabkan public holiday. Jadi announcement ni penting sebab ada setengah orang dia tak tengok announcement. Bila datang office tak buka, dia akan telefon lah sampai Datuk Reza, mengapalah office tak buka hari ni, saya datang, saya free. Tapi memang office tutup untuk public holiday. Alright? Ini adalah center page kita punya portal. Sekiranya kita browse ke bawah, jadi kita nampak ini adalah actually untuk kita monitor progress kita dalam perniagaan Maxima. Contoh macam Haizi ni dia masih lagi ada dalam ruang kosong ni. Maknanya dia belum lagi tahap leader. Sekiranya dia dah tahap leader, dia akan ada remark dekat sini yang dia dah tahap leader. Jadi so on and so forth, dia akan naiklah daripada manager, director, pearl director, ruby director sehingga ke atas. Jadi ini adalah untuk anda monitor anda punya progress dalam bisnes. Yang anda nampak ada macam-macam warna ni, kalau tak nampak warna ni maknanya kena ambil produk AFX banyak sikit dan kena ambil BRX banyak sikit untuk mata. Right? Jadi di sini untuk memudahkan anda, kita letakkan dalam berbagai warna mengikut pada keperluan dia. Contoh dekat sini yang warna oranye ni kita ada register member. Jadi dekat sini pun kita ada juga untuk anda register member. Tetapi untuk memudahkan anda, ini adalah shortcut. Kita cuma klik more info. Di sini kita akan nampak dia punya page untuk kita buat register new member. Jadi register new member ini adalah dia punya page di mana kita perlu registerkan dekat sini keahlian ahli baru. Jadi untuk orang yang tak pernah lagi buat pendaftaran ahli baru ya, mungkin leader dah biasa dah. Tetapi untuk orang yang belum biasa lagi untuk mendaftar ahli baru, apa yang perlu anda buat? Satu, dapatkan bantuan daripada leader yang bawa anda masuk dalam perniagaan untuk membantu anda untuk membuat pendaftaran ahli baru. Satu. Kedua, sekiranya anda pasti anda mampu untuk buat sendiri, anda boleh buat sendiri dalam ni, tetapi anda kena pastikan bila anda buat sponsor, yang penting sponsor adalah anda. Tetapi placement, anda kena tahu siapa yang anda perlu letakkan di bawah hierarki anda. Jadi placement ni anda tak boleh nak cari number dia sebab dia tak keluar kat sini. Jadi apa yang anda perlu buat, anda perlu cek balik dalam anda punya hierarki, siapa yang kosong di bawah anda untuk anda letakkan anda punya pendaftaran baru. Sebab di bawah anda, bila anda dah ada rangkaian bawah anda, maknanya di bawah anda dah ada 2 orang dah. Jadi kiri dan kanan. Jadi nak masukkan kiri dan kanan di situ, dia akan penuh. Jadi dia perlu meletakkan placement dekat bawah orang di kiri anda dan placement di bawah orang di kanan anda. Jadi cara untuk anda letak placement ni, saya harap anda boleh dapatlah bantuan daripada upline anda untuk membantu anda cara macam mana nak buat registration. Ya, sebab dia technical, banyak yang kita kena go through untuk masukkan orang dalam ni sebab kita perlukan nama orang yang kita nak daftar, IC number orang yang kita nak daftar, contact number orang yang nak daftar. Jadi malam ni kita skipkan dulu proses tu. Anda nak tahu lebih lanjut? Mintalah bantuan daripada leader anda. Alright? Okay. Kita boleh back kita punya page. Dia akan pergi balik kepada page yang tadi. Di sini dia ada repurchase. Dia ada e-wallet transfer. Dia ada direct sponsor. Ada network tree. Dia ada bonus summary. Ini adalah shortcut. Ya, shortcut nak memudahkan urusan anda. Tetapi kalau anda nak cuba untuk explore apa yang ada dalam maximizer anda, kita pergi kepada long cut. Kita pergi kepada long method. Tak payah pergi shortcut. Contoh satu lagi yang saya nak bagi tahu yang sangat-sangat penting. Selepas anda dah mendapat maximizer anda, pastikan anda klik anda punya ikon dekat sebelah sini. Di mana di sini dia ada 4 benda penting yang anda perlu tahu. Satu, anda perlu cek anda punya contact info. Mengapa penting contact info anda? Sebab di sini, apa yang upline anda telah daftar
nama anda dalam sistem sebelum ni, semuanya dah keluar dalam sini. Ya, semuanya dah keluar dalam sini. Berdasarkan pengalaman saya, ada juga ahli yang kita buka bantu untuk cek dia orang punya maximizer. Di dalam ni dia punya contact detail dia tak ada. Contoh macam ahli ni kan. Dia tak ada phone number dia dalam ni. Dia tak ada office number ataupun phone number rumah ataupun handphone number dia tak ada. Bank account number pun tak ada. Ya, bank apa pun tak tahu. Jadi ini menunjukkan ahli ni cuma didaftarkan untuk pendaftaran untuk mendapatkan produk, lepas tu dibiarkan saja, tak buat apa. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam bilik ni, saya harap jangan lakukan ini pada orang. Setiap orang yang kita bawa masuk dalam perniagaan, itu adalah tanggungjawab kita. Setiap ilmu yang dia ada sepatutnya datang daripada kita. Sebab selagi kita tak berkongsi ilmu kita takkan bertambah. Jadi anda perlu berkongsi dengan orang yang anda baru daftar. Jangan kata kat dia, tak apa, saya buat semua untuk awak. Awak cuma duduk dapat produk saja. Jangan. Sebab kalau anda ada 2 ahli di bawah anda boleh buat lagu tu. Tapi kalau anda jadi macam Haji Syarani, dah ada hampir beribu orang bawah dia, mana mampu anda nak memantau setiap ahli yang di bawah anda, yang anda pantau dia punya maximizer. Jadi tolonglah ya, minta dia orang buat sendiri. Jadi macam mana ni sebenarnya? Kalau tak ada phone number kat sini, tak ada bank account number, apa yang patut anda buat? Anda patut klik pada button yang sebelah kiri ni. Update. Dia keluarlah kat sini. Di sini yang penting anda tengok, betul tak anda punya member code? Bila anda bawa anda punya cursor mouse ni, pergi dekat member code, anda tengok member code anda tak boleh diubah dah. Dia dah jadi no entry dah kat situ. Sama juga dengan nama anda. Tak boleh diubah dah. Jadi apa yang saya nak update kalau tak boleh ubah? Inilah pentingnya. Sebab dalam sistem kita dah lock dah nama anda. Kita dah lock dah MY number anda. Maknanya tak ada siapa pun boleh tukar dah nama dan juga MY number anda. Tetapi, seandainya, contoh ya, Haizi ni saya ada buat closing dekat dia, dah hampir dah pukul 2 pagi dah dekat kedai mamak. Waktu tu dia nak minta suruh saya key in, tetapi silap saya letak nama dia tersilap ejaan. Berkemungkinan akan berlaku. Jadi apa yang patut anda buat? Okey tak okey kalau tersilap nama dalam sistem? Jawapan dia okey dan tak okey. Mengapa okey dan tak okey? Okey sebab nama anda ada dalam tu, anda dah ada MY, maknanya anda telah menjadi ahli pada Maxima. Okey, tak ada masalah. Tetapi yang tak okeynya, selepas anda dah bermula membuat perniagaan dalam Maxima, selepas anda nampak anda punya e-wallet anda dah jadi dalam 3,000 dalam tu, dan Maxima pun nak bayar dah masuk dalam akaun bank anda, tetapi tak boleh bayar dalam akaun bank anda sebab nama yang tercatat dalam ni tak sama dengan nama yang tercatat dalam akaun bank anda. Itu masalah dia. Ramai orang macam tu. Nama dia tak sama dengan akaun bank, jadi dia punya bonus tak boleh dibayar oleh syarikat. Dia akan tergantung kat situ saja. Jadi tolong pastikan kali pertama anda key in, pastikan ejaan nama orang tu betul, ejaan bapa ada yang pun betul, ejaan ataupun tulis B ataupun bin pun kena betul. Jadi kalau tersilap, apa yang perlu anda buat? Anda cuma perlu klik dekat yang warna biru ni, update name. Di sini anda boleh tukar. Saya boleh tukar Hashimah kalau saya nak kat sini. Ini anda boleh tukar. Tapi yang tadi anda tak boleh tukar. Right? Di sini, kalau anda cek balik, nama semua betul. IC number semua betul. Tapi sekiranya, dalam pendaftaran awal anda, IC number anda tersilap atau nama anda tersilap, anda perlu buat penukaran. Jadi anda perlu key in new name dan new ID number. Ya, salah satu ni akan tersilap, jadi anda perlu key in dekat sini. Dan selepas key in, sistem takkan automatik buat penukaran bagi anda. Sebab sistem memerlukan bukti bahawa anda yang sebenarnya minta untuk buat penukaran. Jadi apa yang anda perlu buat? Anda perlu klik dekat choose file. Tapi nak choose file ni, anda nak choose file apa sebenarnya? Jadi sebelum anda choose file, anda perlu tangkap gambar IC yang bahagian hadapan, penuh dekat frame dekat anda punya phone kamera.
penuhkan dia ya, jangan bagi ada ruang, bagi penuhkan dia, bagi full. Kemudian anda uploadkan dalam anda punya phone atau uploadkan masuk ke dalam anda punya PC atau laptop. Jadi bila nak choose file, baru anda choosekan balik image yang anda telah save tu dan anda masukkan dalam ni, anda klik upload. Bila anda klik upload, dia akan masukkan dalam ni dan sistem akan tengok sama ada boleh diterima atau tak. Setengah orang dia tangkap gambar tetapi image itu pecah, dia tak nampak. Jadi dia punya pixel dia tak cukup. Jadi dia perlu tangkap bagi terang betul-betul dan masukkan ke dalam sistem. Dari situ barulah admin sistem akan buat penukaran anda punya nama ataupun anda punya ID dalam tu atau anda punya IC number dalam tu. Ya, selagi tak dapat, dia akan hantar mesej dekat sini, tolong hantar gambar yang jelas. Lagi tak jelas, dia akan minta lagi bagi yang jelas. Tapi yang penting bagi penuh gambar IC hadapan sahaja. Belakang tak perlu. IC hadapan saja. Upload masuk dalam sistem. Right? Okay. Dah habis tu, pastikan dah siap. Kemudian ini yang tadi saya kata Zack Wallet, maknanya zakat obligation untuk setiap Muslim. Kita dah letak kat sini. Saya akan menguruskan pembayaran zakat sendiri. Maknanya anda tekan no je lah, tak nak lah. Maknanya anda tahu berapa yang anda nak bayar, anda buat sendirilah. Maksimum takkan masuk campur. Tapi sekiranya anda nak, anda jangan tick no ni, maknanya sebagai Muslim, anda akan dibantu untuk pembayaran zakat setiap tahun. Okey. Kemudian dekat sini kita ada bank info. Ini adalah yang sangat penting. Bank info ni adalah bank yang anda pilih untuk pembayaran bonus. Contoh macam Haizi ni dia tak letak bank info. Maknanya dia tak kisah, dia tak dapat bonus pun tak apa. Tapi sekiranya anda dalam perniagaan Maxima, pastikan anda punya bank code ni, anda pilihlah bank mana yang anda nak guna untuk pembayaran bonus anda. Bukan pemotongan duit ya, untuk pembayaran bonus. Jadi pilih salah satu bank, contoh macam selalunya memang Maybank lah. Jadi letakkan anda punya 12 angka account bank dan pastikan nama anda yang tadi saya katakan. Sebab kalau account bank, anda kena ikut betul-betul ejaan nama anda. Dia tak ada nama glamour dalam tu. Jadi kena ikut betul-betul dan kena pastikan nama anda di atas ni pun ikut sama dengan nama bank. Baru kita boleh buat pembayaran bonus dalam tu. Right? Next. Beneficiary info ataupun info untuk waris. Ramai orang biar kosong macam ni. Tapi dalam keadaan sekarang lah, kalau boleh ya, anda yang ada dalam bilik ni, tolonglah pastikan beneficiary name ni anda isikan. Sebab kita tak pasti dalam keadaan COVID ni, berapa lama yang kita nak boleh klik lagi kita punya mouse dekat kita punya maximizer. Sekiranya kita tak ada, kalau ada anda punya bonus yang tergantung dalam Maxima sebanyak 60,000 kau contoh, jadi bonus tu tak tahu nak buat macam mana dah. Sebab tak ada waris untuk terima. Jadi selalunya untuk isteri dia akan letakkan suami dekat sini. Untuk suami dia akan letakkan isteri ataupun dia boleh letakkan anak punya nama dan juga anak punya IC number. Handphone number, IC number, nama, relationship, pilihlah siapa yang sebenarnya yang anda letak sebagai beneficiary. Kalau tak ada nama siapa calon-calon, letak nama saya atau nama Syazah pun tak apa. Kami sanggup jadi sebagai waris anda. Right? Okay. Back to sebagai beneficiary, ramai ahli yang di luar sana ada kalanya ahli itu meninggal. Ya, ahli itu meninggal dan beneficiary pun tak ada dalam sistem dia. Kebetulan dia pernah minta anak dia untuk access maximizer. Jadi anak dia bila buka maximizer arwah bapa dia, dia tengok dalam tu beneficiary tak ada siapa pun dalam tu. Nama dia tak ada, nama kakak dia tak ada, nama adik dia pun tak ada. Jadi siapa yang patut nak pegang balik akaun bapa dia ni, arwah bapa dia? Di sini apa yang anda perlu buat? Sekiranya ahli ni sendiri yang meninggal, jadi waris yang nama dia tak ada dalam ni, yang tak sempat diletakkan oleh ayah dia tu, arwah ayah dia tu, perlulah menghantar email kepada Maxima melalui email membership@max.my. Nanti Syazah akan tolong masukkan dalam chat. membership@max.my. Hantarlah email kepada Maxima, beritahu ayah saya sekian-sekian nama, letakkan IC dia dekat situ dan sertakan sekali dengan sijil kematian arwah untuk menunjukkan bukti betul ahli ni dah meninggal.
Jadi hantarkan email kepada Maxima melalui membership@max.my. Jadi admin management kita akan uruskan untuk nama ahli itu ditukar daripada arwah tu kepada sesiapa yang hantar email kepada syarikat. Jadi dia boleh buat lagu tu sebab beneficiary tak ada nama dia. Tetapi yang memudahkan lagi, kita sendiri sebagai ahli, kita pastikan siapa yang kita nak calonkan sebagai waris dekat sini untuk memperjuangkan balik perniagaan kita bila kita tak ada. Itulah pentingnya beneficiary info ya, yang ramai orang yang biar kosong macam ni. Alright? Auto maintain product collection, di sini anda bolehlah pilih sama ada by delivery ataupun pick up. Sekiranya anda pilih pick up, anda bolehlah pilih anda nak pick up di mana, sama ada di branch Penang ke atau branch KK ke ataupun di Maxima HQ dekat Glenmarie. Tetapi sekiranya anda pilih untuk by delivery, bila pemotongan M-Wallet anda dah sampai RM300, Maxima akan pastikan produk anda dihantar kepada anda punya alamat correspondence ataupun alamat shipping sekiranya tak sama. Ya, correspondence ni untuk surat menyurat. Setengah orang surat menyurat dia nak dapat di office, tetapi shipping dia nak hantar di rumah. Jadi alamat dekat shipping ni dia boleh tukar alamat rumah, dia tak semestinya sama. Ya, jadi anda perlu pastikan ini anda telah penuhkan. Ya, penuhkan. Termasuk dengan email ni. Sebab banyak urusan kita buat melalui email. Right? Okay, ini bahagian update your profile. So, assume that kita dah upgrade dah kita punya profile. So, we go next to change password. Tadi yang saya dah kata dah, bila anda sebagai ahli, anda menggunakan 4 digit anda yang di belakang untuk jadikan sebagai password sebab takut terlupa. Jadi, syarikat pun memberi anda 4 digit tu. Setengah orang yang dia tahu dia mampu untuk mengingati apa password dia, dia akan klik dekat change password dan dia akan tukar password yang 4 tu. 4 digit dia akan padam, dia akan bagi password baru, dia submit. Jadi maknanya untuk next time untuk dia masuk Maximizer, dia kena pastikan dia menggunakan password yang baru. Dia tak boleh guna dah password yang lama. Ya, dia tak boleh akses masuk dah. Seandainya anda ada masalah, contoh ya, kadang-kadang bila kita letakkan password, kita tersilap password yang kita letak tu, kita menggunakan password account bank kita ke atau password masuk dalam internet kita ke. Jadi kita tak ingat dah password yang kita masukkan selepas kita tukar. Jadi apa yang perlu anda buat, anda perlu hubungi balik distributor services Maxima untuk mendapatkan password anda di reset semula. Ya, di reset semula. Jadi di sini kita ada 4 orang ya. Kalau anda tengok tadi dalam pengumuman tu ada 4 number dekat situ. Anda ada number Cik Rima dekat HQ. Anda ada number Cik Jessica dekat HQ. Anda ada phone number saya dekat Penang untuk Perda. Kita ada Puan Jenny untuk Borneo atau Sabah Sarawak. Jadi 4 orang ni memang untuk anda hubungi sekiranya anda perlu bantuan. Jadi anda boleh dapatkan bantuan daripada salah seorang pada 4 orang ni. Jadi apa yang selalunya bila orang minta kat saya akan bagi tahu sekarang, beri kepada saya apa anda punya 4 digit, anda punya MY number. Ini untuk saya ya, sebagai admin, ini yang saya mampu tolong anda. Apa yang saya buat, saya akan bantu anda untuk reset balik anda punya password. Jadi saya perlukan anda punya MY number. Jadi MY number bila saya letak, saya akan search, saya akan keluar dapat balik nama anda dan saya akan bantu reset anda punya password dan juga anda punya e-pin. Dia akan balik kepada 4 digit tu. Jadi mintalah bantuan 4 orang kami kalau anda perlu untuk reset balik. Tetapi kena pastikan ahli tu sendiri minta ya. Itu yang kita perlukan, WhatsAppkan anda punya IC bila setiap kali anda nak minta tukar anda punya password. Kita tak nak upline pandai-pandai minta tukar untuk dia punya downline sebab dia nak akses masuk Maximizer ahli. Jadi tolong ya, ini adalah akaun anda. Pastikan anda sendiri yang manage. Selain pada change password tadi, kita ada satu lagi change e-pin. Ini bukan open e-pin ya. Ini adalah electronic pin number ataupun e-pin. Jadi e-pin ni memang dia ikut sama juga 4 digit number anda tu. Dan sekiranya anda nak memastikan keselamatan akaun anda dalam Maxima ni ataupun urus niaga dalam Maxima ni, anda nak tukar anda punya e-pin. Jadi letakkan 4 digit dekat sini, IC lama.
4 digit di belakang IC dan letakkan new EPIN number anda dan update saja. Jadi anda saja yang tahu apa EPIN anda untuk anda akses. Alright? Jadi inilah yang bahagian yang anda tengok di bahagian bawah nama. Setakat ni okey kan? Saya harap saya tak terlampau laju sebab kalau tak ada pukul 12 baru habis. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita pergi ke yang bahagian sebelah kiri. Bila anda menghubungi ahli distributor services, selalunya kita akan membantu anda untuk anda uruskan di bahagian kiri ni. Sebab kiri ni adalah active window. Ya, active window. Jadi kalau kita klik contoh bahagian home, dia akan kembali balik kepada page asal kita. This is home. Balik ke rumah balik. Di bawah home ni dia ada dashboard. Dashboard ni selalunya adalah summary kepada apa yang anda perlu tahu tentang anda punya perniagaan dalam Maxima. Contoh dia dekat sini. Mengapa kosong ni banyak Tak ada income ke orang ni? Jawapan dia ada. Tetapi disebabkan kita punya pencarian kita hanya pada tarikh hari ni, jadi maknanya kita tak nampak kita punya bonuses dalam dia. Direct sponsor pun tak ada sebab dia hari ni. Jadi apa yang perlu anda buat, anda klikkan tarikh pencarian anda, sama ada anda nak last 7 days, 7 hari lepas, ataupun last 30 days, ataupun untuk bulan ni sahaja, atau untuk last month, untuk bulan Ogos saja, ataupun untuk all time. Jadi kalau anda cari untuk all time, maknanya sistem akan cari balik anda punya income untuk sepanjang anda terbabit dalam Maxima. Alright? So ini adalah pencarian untuk anda dapat anda punya info. Okey. Dia tak respon sebab ahli ni dah banyak lama tak aktif. Jadi di sini anda boleh nampaklah yang warna merah ni selalunya berkaitan dengan bonus. Ini contoh dia kan. Tadi kosong, sekarang ni adalah. Sepanjang pembabitan Haizi dalam perniagaan Maxima ni, dia punya income adalah RM119. Di mana RM100 tu saya pasti telah dibayar kepada Haizi dan balance RM19 tu masih lagi dalam sistem. Mana ada RM119 ni? Dia datang daripada pecahan sponsor bonus dan juga development bonus. Dynamic bonus dia tak ada. Leadership bonus dia tak ada. Jadi ini adalah pecahan income anda. Network growth. Sepanjang dia dalam perniagaan dengan Maxima tahun 2016 hingga sekarang, dia cuma sponsor 3 orang dan 3 orang itulah dia punya personal group. Maknanya 3 orang tu tak membantu dia di bawah sana untuk membiakkan dia punya network. Bagi anda, sebagai leader, anda boleh pantau di sini. Sales growth, anda boleh tengok anda punya sales anda. Dalam sponsor group anda berapa banyak, di kaki kiri anda berapa ramai, kaki kanan anda berapa ramai. Di sini kita boleh nampak Haizi dia punya kebanyakan perniagaan dia fokus kepada kaki sebelah kanan dia. Sebab kaki sebelah kiri dia masih basic 250. Alright? So ini point value, jadi anda perlu go through lah dalam ni. Ini yang anda perlu tahu. Dan kita sampai ke Lucky Draw Campaign yang bermula pada tahun 2020 September tahun lepas. Dah hampir setahun dah. Sehingga 30 Jun tahun 2021 pun dah lepas. Jadi di sini kalau anda boleh buka Maximizer anda pastikan di sini anda nampak anda punya tiket ataupun anda punya lucky draw yang ada dalam ni. Semua ni ada dalam ni. Anda tak perlu susah hati kata hilang ke apa tak. Sebab semuanya as long as pembelian anda memang melalui sistem, setiap pembelian yang melayakkan anda mendapat tiket, anda akan dapatlah tiket anda yang dah ada dalam ni. Ini kosong-kosong sebab dia tak aktif. Jadi saya harap anda kat dalam ni memang banyaklah yang anda dapat tiket dia. Right? Okay, so that is dashboard. Selain pada dashboard, kita tengok window di sebelah kiri ni dia ada counter. Counter ni adalah lebih kepada anda nak cek anda punya pendaftaran ahli baru. Contoh, anda klik dekat new member ataupun anda nak buat repurchase ataupun anda nak buat new repurchase. Apa beza repurchase dan juga new repurchase? Repurchase adalah untuk ahli yang nak buat pembelian produk melalui sistem Maximizer tetapi dia nak menggunakan PV yang ada dalam sistem. Jadi repurchase ni untuk ahli yang biasa-biasa yang memang tak ada PV dalam sistem, repurchase ni memang tak boleh digunakan sebab dia tak ada PV nak tradekan untuk penukaran produk. Jadi selalunya repurchase ni memang jarang gunalah. Kecuali macam dalam bilik ni kita ada Nanang Bara, kita ada Tuan Wahab.
kita ada leader-leader hebat. Jadi memang menggunakan repurchase sebelum ni. Tetapi bagi anda perlu menggunakan new repurchase. Mengapa kita kena guna new repurchase? Bila kita buka new repurchase, di sini anda boleh buat dah pembelian anda. Member info, anda pastikan member info anda betul. Region sama ada anda di West Malaysia, Semenanjung Malaysia ataupun di Sabah Sarawak. Kemudian anda pilihlah next yang bila anda nak buat repurchase. Dia akan pergi ke page repurchase. Anda pilihlah produk apa yang anda nak beli. Di sini anda boleh pilihlah produk apa. Alright. Bila anda dah pilih produk yang anda nak beli, okay, dia akan bagi tahu amount berapa yang anda nak kena bayar. Kemudian anda perlu next, dia akan pergi ke shipping. Shipping ni sekiranya anda pilih untuk buat produk pembelian ni, anda nak collect daripada syarikat di office, self collected, maknanya anda cuma klik dekat self collect, anda tak perlu letakkan alamat. Tetapi sekiranya anda nak penghantaran direct ke rumah anda, letakkan alamat, pastikan alamat yang anda ada sekarang ni, yang untuk dihantar produk. Sebab musim MCO ni ramai orang yang letakkan alamat ni tetapi dia ada kat Negeri Sembilan. Alamat dia dekat Selangor. Jadi tak ada orang nak terima produk. Jadi pastikan letakkan alamat di mana anda boleh terima produk tu. Ataupun mungkin Syazah nak hantar dekat kampung, dekat mak ayah dekat kampung, boleh letakkan alamat mak ayah di kampung, produk akan dihantar kepada mereka, anda cuma bayar pembelian produk saja. Okay? Kelebihan anda bila anda buat new repurchase ni sebenarnya, ya, untuk ahli di luar sana, kita buka balik bahagian home, ya. Di mana bahagian home tadi yang saya kata untuk anda upgradekan kepada anda punya package yang besar, di sinilah counter new repurchase ni diperlukan. Contoh, ya. Haizi dia ada balance PV dia 100 PV. Dia perlukan 400 PV lagi untuk melayakkan dia menjadi silver. Dan dia nak beli 2 botol AFX. 2 botol AFX RM350, campur dengan kos penghantaran RM360. RM310. Tetapi dia dapat 100 PV daripada 2 botol. Jadi 100 PV tu dia takkan masuk dalam ni dah. Dia takkan masuk dah 100 PV tu. 100 PV tu bila anda buat new repurchase, 100 PV tu dia akan tambah dekat sini. Jadi maknanya dengan pembelian 2 botol AFX, anda punya 100 PV akan ditambah menjadi 200 PV dekat sini. Maknanya anda semakin dekat untuk mencapai silver yang perlu 500 PV. Jadi setiap new repurchase, PV anda daripada pembelian anda akan dimasukkan di sini, ditambahkan untuk ranking-ranking baru. Seandainya anda nak beli banyak produk, banyak PV anda dapat, berkemungkinan anda daripada bronze, anda terus naik jadi sama ada silver ataupun gold ataupun terus kepada platinum. Sebab kita ada 4 ranking. Alright? Jadi itu pentingnya new repurchase bila kita buat. Selain pada new repurchase, kita ada upgrade account. Apa beza dia upgrade account dengan new repurchase? Dia hampir sama. Tetapi upgrade account ni adalah bila anda sendiri nak buat manual upgrade anda punya account dalam tempoh anda masih lagi dibenarkan membuat upgrade. Maknanya contoh bila anda buat pendaftaran anda sebagai ahli baru, anda diberi satu tempoh sehingga lebih kurang dalam 30 hari hingga 45 hari untuk anda upgrade anda punya account. Jadi anda boleh menggunakan feature upgrade account. Tetapi kalau dah lama dah dalam Maxima, anda pun dah lepas dah tempoh upgrade tu, anda guna saja new repurchase di mana anda akan di-upgradekan automatically. Right? Okay. Haizi yang saya tunjuk tadi, dia bukannya ahli Maxima yang langgan pada PCP. Tetapi sekiranya anda hendak melanggan kepada PCP, di sinilah anda perlu klik subscribe PCP. Pada tahun 2019, bila kita bermula PCP dulu, anda perlu isi borang manually, submit pada syarikat, syarikat akan key in masuk dalam sistem. Tetapi bermula tahun lepas, kita dah benarkan ahli buat sendiri dalam sistem. Jadi subscribe PCP, dia akan keluar page preferred customer program. Ya, di sini memang tak ada apa sebab Haizi ni dia belum menjadi pelanggan kepada PCP. Jadi apa yang perlu anda buat? Anda perlu apply now. Jadi apply now di sini serupa macam kita beli produk. Anda pilihlah cara untuk dapatkan produk. Jadi kalau nak self pick up sama ada dekat
HQ ataupun dekat branches ataupun direct delivery, bila anda klik anda akan dibawa ke page alamat anda. Pastikan alamat anda betul. Right? Kemudian contact info anda, email anda kalau boleh buatlah satu email khas untuk penggunaan Maxima. Bukalah Gmail account, tak ada masalah. Kemudian pilihlah produk apa yang anda nak subscribe kepada PCP. Jadi pilihan dia untuk PCP ini sebab kita dah ada 2 version PCP. PCP pada tahun 2019 penghujung sehingga penghujung 2020, kita ada PCP beli 1 botol AFX dapat 1 botol AFX. Beli 1 kotak CMX dapat 1 kotak CMX. Tetapi pada bermula tahun ini, Januari, PCP tu kita dah tukar dah dia punya MO dia. Dia menjadi sebagai pembelian anda, pada setiap pembelian anda boleh dapat diskaun 15%. Dia tak dapat buy one plus one. Ya. Jadi 15% ini contoh kalau anda pilih AFX, jadi jumlah yang anda perlu bayar setiap bulan adalah RM137.50. Jadi ini adalah PCP version 2. Jadi ini saja yang anda perlu buat, masukkan anda punya credit card number ataupun anda nak bayar advance 4 bulan pun boleh. Anda nak bayar 12 bulan terus pun boleh. Ataupun anda buat direct debit daripada anda punya account Maybank anda pun boleh. Ada orang tanya kat saya, Cik Azam, apa beza dia dari debit card, credit card dan juga direct debit ni? Beza dia, sekiranya anda pilih kredit ataupun debit card, bermakna Senangpay akan buat pemotongan dalam akaun anda pada setiap 1 dan 7 hari bulan. Maknanya pada 1 hari bulan setiap bulan, Senangpay akan mula operasi pemotongan dengan bank anda sebab anda dah agree dah dalam debit credit card kolom ni dan mereka akan cuba buat pemotongan the whole day. Haji Syarani dia potong. Mungkin tak dapat lagi, mungkin line sibuk. Okey, tak apa. Dia buat yang lain dulu. Jadi bila dah habis hari ni, Haji Syarani tak sempat dipotong, dia akan cuba lagi besok. Dan selalunya dia akan buat 3 attempt ataupun 3 percubaan untuk pemotongan. Itu yang kita buat sebelum ni. Alright? Jadi pastikan sekiranya anda pilih kredit atau debit card, maknanya pemotongan tu akan dibuat oleh Senangpay melalui bank anda dan bank anda perlu authorizekan dia punya transaction untuk transferkan amount kepada Senangpay. Dia bukan Maxima tau, dia Senangpay sebab Senangpay ni dilantik oleh Maxima untuk urusan pemotongan. Jangan terkejut, Senangpay memang dilantik oleh Maxima. Tetapi seperti yang saya kata tadi, ramai orang yang gagal pemotongan PCP disebabkan oleh peringkat awal semasa mereka buat urusan untuk potong daripada akaun mereka. Contoh macam Maybank. Maybank dia membenarkan ahli membuat pemotongan tetapi dia beri tempoh berapa lama yang ahli benarkan pemotongan itu berlaku. Jadi ada setengah orang dia letak situ 6 bulan. Jadi bila letak 6 bulan, maknanya 6 bulan pertama tu berjaya pemotongan. Bila datang bulan ke-7 dia tak berjaya dah. Sebab apa? Bank dah tak boleh bagi dah sebab dia sekat sampai 6 bulan je. Ramai ahli tak tahu yang ni sebenarnya. Itu yang setiap kali bila gagal pemotongan, tolong refer kepada bank. Apa masalah dia tu? Selalunya masalah anda telah, orang kata di situ anda telah packkan anda punya jumlah pemotongan tu kepada jumlah tertentu. Jadi pastikan dia dibuka dulu, baru boleh pemotongan bulan hadapan. Alright? Tetapi off lately untuk 2-3 bulan ni kita membenarkan siapa yang tak berjaya pemotongan, kita benarkan ahli itu membuat manual payment. Ya, jadi manual payment tu kita buat instruction melalui maximizer ataupun melalui message yang kita hantar. Alright? Beza dengan direct debit, bila anda klik direct debit ni adalah pemotongan daripada saving account anda sendiri. Dia tak menggunakan Senangpay dah. Dia tak guna Senangpay. Maknanya memang bank akan releasekan daripada account bank anda sendiri. Jadi di sini yang penting anda perlu pilih yang mana yang anda nak letak. Right? Jadi bila dah okey, anda agree, bila agree anda proceed saja. Jadi anda akan dapat satu message mengatakan anda telah menjadi ahli dalam PCP ni dan anda cuma perlu tunggu untuk pemotongan selanjutnya. Alright? This is PCP subscribe ataupun subscribe PCP. Di bawah subscribe PCP kita ada Max Point Redemption. Max Point Redemption ni, okey, kita dalam Maxima kita cuba memberi sesuatu yang baru dari semasa ke semasa. Ya, sebelum ni kita cuma ada ahli beli barang dapat barang, beli barang dapat barang. Tetapi sekarang ni sebab kita nak memberi banyak lagi kelebihan pada ahli,
syarikat telah memperkenalkan max point redemption. Jadi max point redemption ni contoh dia, sekiranya ahli ingin membuat redemption dia punya point yang ada dalam sistem dia tu, dia boleh redeemkan kepada apa-apa juga produk yang kita ada dalam ni untuk anda beli. Tapi tanpa menggunakan duit, anda cuma menggunakan anda punya point saja. Ya, jadi maknanya anda guna point untuk beli barang yang terdapat dalam ni. Selalu barang-barang ni adalah barang-barang merchandise lah. Ya, jadi barang merchandise ni anda perlu menggunakan point. Contoh dia, untuk mendapatkan emas, contoh, anda perlukan 1,200 point. Jadi satu ringgit bersamaan dengan 2 point sebenarnya. Ya, jadi Maxima akan bagi kepada anda point. Jadi di mana anda nak tahu anda punya point tu? Anda buka balik home anda tu. Okey, di sebelah kanan ni anda nampak anda punya max point. Jadi Haizi ni dia ada 100 point. Jadi 100 point ya, berapa lah agak-agak yang dia boleh redeem ataupun dia boleh tebus kepada dia punya point. Kalau tengok dalam ni, saya kata boleh kirim salam je lah. Memang dia tak boleh nak buat pemotongan sebab point dia tak cukup. Paling rendah pun ada 500 point. Alright? So this max point redemption, from time to time kita akan tambahkan produk untuk anda redeem di sini. Dan insyaAllah kita akan lebihkan lagi barang-barang yang ada dalam ni. Right? Okay. Selepas kita pergi ke counter, kita kena klik balik dekat counter, dah habis dah counter. Kita pergi bahagian sales. Jadi sebagai ahli Maxima, bahagian sales ni adalah penting. Contoh bila kita klik bahagian personal sales history, di sini anda akan dibawa kepada apa yang pembelian yang anda pernah buat sebelum ni dalam Maxima. Anda tengok dalam ni ya, daripada tahun 2016, sebab dekat sini saya cari daripada awal pembabitan beliau dalam Maxima, sehingga pada tarikh malam ni, jadi dia ada buat 3 kali pembelian. Jadi 3 kali pembelian ni, ini adalah personal sales history. Kemungkinan anda lupalah, pada tahun 2020, 100 PV ni apa yang saya beli ya, saya tak ingat lah. Apa yang anda nak buat, anda cuma perlu klik pada document page ni, dia akan keluarkan balik anda punya sales invoice. Jadi sales invoice ni memang dia akan keluarkan apa pembelian anda yang anda buat pada waktu tu. Tapi ini saya kena tunjuk ke anda, memang dia akan agak lambat sikit sebab dia ni dari sistem. Contoh macam ni kan. Dia beli barang apa yang dia beli, semua dah ada dalam ni pada 2020. Jadi ini untuk anda pantau. Dan contoh dia, ada setengah orang untuk income tax punya purposes, anda perlu letakkan receipt. Bila accountant nak tallykan income tax anda, inilah proof yang anda patut dapat. Ya, klik, buka, print out. Bagi dekat anda punya accountant. Jadi ini adalah proses jual beli anda dengan Maxima. All sales history, dia hampir sama dengan tu. Tetapi ini adalah apa yang anda beli, berkemungkinan anda beli untuk ahli lain. Yang di bawah rangkaian anda. Jadi sales history itu dia masuk juga dalam ni. Jadi anda boleh pantau. Ya. Personal redemption history, dalam ni anda boleh klik tetapi memang tak ada apa. Sebab Haizi pun tak pernah redeem dia punya max point, jadi dia tak ada redemption history. Kemudian dia ada online payment. Sekiranya anda nak buat apa-apa pembelian yang menggunakan online payment, anda boleh klik dekat sini. Jadi dia akan pergi kepada page yang anda telah buat online payment sebelum ni. Ini adalah lebih kepada history anda ataupun rekod-rekod pembelian sebelum ni. Dan kepada ahli yang ada sekarang ni, anda perlu tahu satu lagi ni yang sangat-sangat penting. Ini tak ada berkaitan dengan pembelian anda, tetapi berkaitan dengan penghantaran produk ke rumah anda. Jadi bila anda buat pembelian, bila dah keluar dah resip ni, maknanya dalam sistem pembelian anda dah ada, memang tak hilang. Cuma bila Maxima ada produk, contoh macam CMX sekarang tak ada produk, jadi memang tak ada penghantaran. Tetapi produk yang anda buat pembelian sekiranya ada, jadi Maxima akan buat penghantaran, tetapi macam mana dia nak bagi tahu ke anda kata produk tu dalam proses penghantaran. Inilah yang anda perlu buka. Buat masa sekarang, track my history ini untuk di Semenanjung Malaysia ni, kita menggunakan perkhidmatan JNT. Jadi JNT dia akan buat penghantaran bagi pihak Maxima dan dalam track my deliver status dekat sini dia akan keluar document number, SRB number, dia akan keluar bila yang disubmitkan, confirm date bila, siapa penerima dia.
Sebab kadang-kadang kita beli untuk bagi kat mak ayah. Jadi penerima dia tu mak ayah. Jadi mak ayah yang nak tunggu untuk dapat produk. Jadi resipien tu nama mak ayah. Jumlah dia berapa yang anda dah bayar. Tracking number. Tracking number ni dia akan keluar lah kat sini. JNT punya tracking number 600 bla 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 bla. Dia akan letak status sini. Sama ada pending atau apa. Jadi sekiranya anda nak tahu tak mana anda punya status. Jadi anda klik dekat yang bahagian tracking number anda tu. Anda pergi dekat page JNT, anda masukkan 600 number dia ni, masukkan dalam tu dan akan nampaklah di mana status dia tu. Anda tahulah tak mana anda punya produk dah sampai. Sama ada anda perlu pergi ambil dekat JNT ke atau dia nak hantar. Jadi track my delivery status, anda perlu dapat dari sana. Tetapi, contoh dia, anda beli CMX sekarang ni, dan bila anda buka track my delivery status, ada dekat situ. Pembelian anda tu ada CMX anda ada situ dan tracking number pun ada. Dan bila anda klik dekat tracking number, check dalam JNT tetapi number not found. Number anda tak dijumpai dalam sistem mereka. Tetapi dalam Maxima ada. Tetapi mengapa JNT tak ada? Sebab dia senang aja. JNT adalah courier service. Maxima adalah own the product untuk bagi pada anda. Bila Maxima masuk dalam sistem yang anda boleh pantau di sini, bermaknanya memang kita tahu produk tu kita perlu hantar pada anda dan menggunakan tracking number ni. Tetapi JNT belum collect lagi produk tu daripada Maxima. Bila dia tak collect kepada Maxima ataupun mungkin dia dah collect tetapi dia tak masukkan dalam dia punya sistem, jadi dalam JNT status tu dia akan jadi not found. Number not found. Jadi maknanya memang tak ada lagi dalam sistem dia walaupun produk tu dah masuk kat dia orang punya distribution center. Selagi dia tak scankan produk, dia tak masuklah dalam sistem dia. Jadi dari masa semasa anda buka lah kat sini kalau anda masih lagi menanti produk anda bila nak sampai, anda buka dekat sini dan anda track dia ada kat mana. Itu aja yang anda boleh buat. Alright? Jadi untuk di Borneo, Sabah, Sarawak, Maxima kita dalam proses untuk memberikan perkhidmatan ataupun servis yang sama juga pada anda yang kita akan menggunakan pos laju dalam sistem ni tetapi buat masa sekarang ni kita tak guna 100% lagi. Ya, mengapa kita tak guna 100% sistem anda dalam ni untuk pos laju? Disebabkan Puan Jenny di Kota Kinabalu masih lagi dalam proses untuk buat penghantaran contoh ya. Satu SIV anda ada 2 botol Kicks dan 2 kotak CMX contoh. Jadi Kicks kita ada stok, Puan Jenny akan hantar dulu pada anda. Jadi dia akan bagikan pos laju punya tracking, anda track lah Kicks anda tu dah sampai. Tetapi dalam SIV invoice anda yang sama, anda ada 2 kotak CMX yang belum dihantar. Jadi sebab tu kita tak boleh menggunakan sistem dalam ni automatically lagi. Kita masih lagi buat manually sebab ada bercampur produk. Jadi insyaAllah jika diizinkan, pos laju kita akan guna sistem yang sama juga untuk Borneo, Sabah, Sarawak dan juga Brunei. InsyaAllah. Right? So this is track your delivery system. Kalau ada soalan nanti boleh tanya. Bila kita tengok kat sini ya, selalunya kita kena padam yang mana yang kita tengok. Kita single click dulu, baru kita boleh nampak yang kat bawah. Network. Di sini untuk anda tahu siapa yang ada dalam network anda. Jadi saya cadangkan anda ada masa anda kliklah satu-satu ni. Anda buka lah. Selalunya dia anda tengok dekat network tree ni. Dia akan datang dalam berbagai diagram. Okay? Ataupun anda tengok sponsor network diagram. Anda akan dapat macam ni. Contoh dia siapa yang sebelah kiri anda, siapa yang sebelah kanan anda, siapa yang anda nak letak placement dekat bawah ni. Semua ada dalam ni. Alright, termasuk juga dengan PCP Network Program. Jadi PCP Network Program, di bawah kita ni siapa yang ada PCP. Dalam kes ni tak ada yang dapat PCP pun. Sebab dia orang pun tak masuk PCP. Ya, sebab tengok dekat sini. PCP, left kosong, right kosong. Maknanya ahli di bawah dia pun tak buat PCP. Macam mana dia nak ahli nak buat PCP kalau dia sendiri pun tak buat. Jadi ini yang penting dia untuk anda monitor. Dari sini anda boleh kata, Puan Nur Razah, kita ni dah buat dah Maxima ni. Tapi kalau nak dapat produk yang murah, buatlah PCP. Barulah dia daftar PCP, barulah akan keluar PCP dekat sini. Dan barulah dekat sini pun boleh buat PCP baru. Right? So ini adalah untuk network anda. Selain pada tu, member wallet. Dalam member wallet ni, disebabkan ahli ni dia tak ada
aktif dalam perniagaan, jadi member wallet ni tak nampak banyak lah. Tapi untuk anda, e-wallet ni sepatutnya dia ada isi dalam tu. Right? Selain pada member wallet, dia ada income wallet. Jadi income ni pula, dia akan tunjuk seperti yang kita tengok yang home tadi tu. Bonus summary kita, dynamic bonus report kita, apa yang kita patut tahu tentang perniagaan kita daripada dulu sampai sekarang, semuanya ada dalam ni. Yearly statement, kita nak tahu pada penghujung tahun berapa dah bonus yang Maxima dah pernah bayar pada kita. Mungkin untuk tujuan income tax kita perlu serahkan kita punya income statement. Jadi apa yang perlu anda buat, anda bukalah yearly statement anda dan bukalah tahun yang anda nak. Sebab anda boleh ikut range dia. Contoh dia kat sini, anda letaklah bermula daripada bulan, ini dia tak trace sebab dia bermula pun bulan September. Jadi berkemungkinan pada tahun 2017, dia bukalah daripada bulan Januari sampailah bulan 2017 contoh pada tahun tu juga sehingga bulan Disember. Jadi ini adalah setahun tempoh untuk dia tahu berapa jumlah income yang dia dah buat dalam Maxima. Jadi submit saja. Dia akan masuk dalam ni. So ini adalah income statement yang anda buat bisnes dalam Maxima. PCP income pun sama juga. Sebab kita punya membership kita ada dua structure income. Satu structure income dalam kita punya bonus biasa dan satu lagi kita buat income dalam PCP. Sebab bukan semua orang dalam kita punya hierarki ni masuk dalam PCP. Jadi dia ada asing hierarki untuk PCP yang anda boleh monitor income anda di sana. Sama juga macam anda punya income dalam membership asal anda. Right? So ini adalah income PCP. Reports, sekiranya anda perlukan apa-apa report yang berkaitan dengan wallet anda ataupun dalam Z wallet atau point anda bolehlah dapatkan di sini. Ini adalah report untuk anda punya info yang anda boleh print out dan anda boleh letakkan sebagai hard file untuk anda simpan kalau nak. Right? Kemudian dia ada announcement. Jadi announcement ni penting sebab dia akan tunjukkan apa juga announcement yang kita ada sebelum ni yang anda perlu tahu. Dan setengah-setengah announcement ni bila syarikat tengok agak penting, syarikat akan masukkan dalam resources. Jadi ini adalah antara announcement yang pernah syarikat buat sebelum ni, di mana syarikat pernah bagi tahu suatu ketika dulu tapi anda mungkin terlepas pandang. Jadi ini semua dia akan masuk dalam bahagian resources. Okay. Selain daripada itu, anda boleh submit feedback. Ramai ahli di sana, diorang hairan tahu macam mana saya nak dapatkan apa-apa info dari Maxima. Saya telefon member services tak angkat phone. Saya minta maaf sebab member services kami memang kadang-kadang phone kami tak berhenti-henti orang telefon. Dan kadang-kadang seorang ahli ambil masa 10 minit untuk bersembang. Jadi tak ada masa untuk kita jawab call anda. Tetapi anda boleh membuat semua pertanyaan anda tentang produk anda, tentang apa juga melalui feedback form ni. Ya, jadi anda cuma klik dekat sini, dia akan datang kepada format interaktif di mana inquiry anda ni anda perlu cuma masuk dalam ni saja. Untuk Malaysia, apa yang anda nak tahu tentang Malaysia? Anda ahli di Malaysia, berapa contact number anda? Semua ni anda masuk dalam ni. Alright? So feedback anda akan dibaca oleh admin kita pada setiap hari. Dan apa juga yang pertanyaan yang anda ada dalam tu, kita akan jawab sama ada melalui phone jika perlu ataupun melalui email yang terdapat dalam tu. Jadi ini adalah salah satu interactive communication between Maxima dengan anda. Maximizer is an information untuk anda tahu apa yang anda perlu tahu tentang perniagaan. Submit feedback is what you need to know from Maxima about what you need to know. Itu yang submit feedback yang anda perlu ada. Right? And last but not least, kita ada Gala Banza Lucky Draw, Ticket Tracking List. Ini yang persoalan yang pertama tadi. Alamak, orang ni tak ada. Haizi dia tak ada tiket sebab dia tak aktif pembelian. Jadi kepada anda berkemungkinan di sini anda ada banyak dah. Dia ada color, ada setengah sebelum ni kita ada color hitam ataupun itu untuk orang platinum yang membuat pembelian produk PCP membayar secara cash 12 bulan. Ahli itu layak untuk mendapat tiket yang kita panggil sebagai platinum ticket. Jadi di sini dia keluar color. Dia keluar dia punya tiket number. Dia keluar kategori dia.
Jadi inilah yang untuk anda monitor apa yang anda layak tiket untuk cabutan bertuah anda. Alright? Seperti yang saya kata tadi, selagi apa juga urus niaga anda dah masuk dalam sistem melalui Maximizer, anda punya transaksi lekat dalam sistem, dia tak hilang. Pantau dalam tu, monitor dalam tu, dan syarikat pun nak buat penghantaran pun melalui dalam tu juga. Jadi inilah yang kita bantu anda untuk anda berkomunikasi dengan Maxima dengan cara begini. Right? So, minta maaf. Paling asas kat sini mungkin anda nak tukar bahasa. Buat masa sekarang ni kita masih lagi menggunakan bahasa Inggeris. Ya, jadi saya suka actually memperingatkan kepada ahli lah ya, sebab majoriti ahli Maxima yang kita tengok dalam database kita adalah melebihi umur 45 tahun ke atas. Majoriti. Mengapa? Sebab Maxima memperkenalkan produk untuk memulihkan sel-sel baru tubuh. Jadi kebanyakan pengguna ataupun ahli yang memerlukan produk sebegini adalah mereka yang sel badan dia dah makin mengurang. Dan selalunya yang melebihi pada umur 30 tahun ke atas. Jadi disebabkan itulah Maxima banyak ahli dia lebih pada umur 40 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke atas. Sehingga 60 tahun pun ada. Jadi anda di luar sana, makcik-makcik, akak-akak, abang-abang, wan-wan yang mana yang menjadi ahli yang mungkin tak tahu langsung tentang internet, tak tahu langsung tentang apa itu Maximizer. Inilah peluang anda untuk minta bantuan pada anak-anak di rumah yang ada smartphone, yang ada laptop, yang ada tablet, yang ada iPhone. Mintalah bantuan daripada mereka untuk tolong pantaulah mak punya akaun ni, macam mana mak punya order ni, mengapa mak punya order ni tak sampai. Tak perlu mak sendiri buat, minta bantuan anak-anak buat. Sebab perniagaan anda sekiranya anda maju dalam perniagaan anda akan diwariskan kepada anak. Pilihlah salah seorang anak tu, warislah nama dia dalam tu, bagi tahu dia apa-apa jadi pada mak atau ayah, inilah yang mak tinggalkan untuk awak dalam Maxima. Jadi mintalah bantuan dia untuk buat pemantauan dalam Maximizer. It's about time for you to get involved your younger generation to help you out. Because we are obsolete. Kita tak tahu dah dalam MCO ni berapa lama kita nak ada. Jadi sebaiknya mintalah bantuan yang generasi akan datang tu untuk membantu kita. Jadi akan berpanjangan perniagaan anda. Alright? So basically saya dah cover semua dah tentang Maximizer ni. Jadi saya rasa saya akan balik kepada kita punya perbincangan awal lagi tadi, apa yang kita nak menjawab persoalan yang ada. Alright? Syazah, okey dah? Okey, Cik Azam. So jika Alhamdulillah masih ada orang. Saya ingatkan saya cakap seorang tadi. anda ada Ada masih ada menunggu kekal. Alhamdulillah tuan. Alright. pertanyaan atau soalan, boleh letakkan di ruangan komen ataupun tekan butang unmute. So kita boleh buka lah kepada sesi Q&A kita, sesi soal jawab. Okey, sesi Q&A kita kalau boleh kita jawab yang bahagian chat dulu ya. Sebab mereka dah dah kemukakan soalan. Tak apalah saya buka sendirilah ya, Syazah ya. Dekat bahagian chat nampaknya macam masih tiada soalan ya, Cik Azam. Betul, betul. One Maxima, Syazah dah letak. Tak tahu, saya tak tahu apa yang tak tahu. Kenapa suara slow sangat? Minta maaf Magnap. Saya harap suara saya boleh dengar sekarang ni. Okey, jika anda ada sebarang, okey tak apa. Ini yang Syazah letak. Tahun 2019 saya ada register PCP, lepas tu pemotongan melalui Bank Rakyat gagal dan saya dah tak sambung PCP. Baru ni bulan Julai 2021 saya renew membership dan order 2 kotak CMX tapi masih belum dapat produk. Soalan saya, kalau nak sambung PCP saya kena register balik PCP atau tak perlu? 2, bila agaknya produk CMX mula dihantar? Alright, untuk menjawab pertanyaan Lina, PCP seperti yang saya kata tadi, kita ada 2 version ya. First version kebanyakan memang dah habis dah. Dia sampai tahun 2020. Jadi pada tahun 2021 kita ada second version. Tetapi kepada sesiapa yang mendaftar pada bulan Disember tahun 2020, maknanya dia punya first version dia tu masih lagi berlarutan sehingga bulan November tahun 2021. Jadi saya rasa
berkemungkinan pemahaman saya Lina mungkin masih lagi dalam version yang pertama, ya, sebab mendapat 2 kotak dekat sini. Okey, renew membership, memang kita akan basically untuk renew membership, Lina ataupun ahli di luar sana boleh pilih produk apa pun, ya, sama ada EFX ataupun CMX boleh pilih untuk renew membership. Jadi kalau pilih CMX, memang CMX tak ada lagi untuk dihantar kepada anda, memang anda tak dapat lagi CMX. Alright. Sekiranya untuk renew membership anda pilih Kicks ataupun BRX ataupun AFX, memang dah ada stok dalam tangan dalam office, jadi kita akan buat penghantaran segera untuk anda buat renewal, ya, melalui SIV anda. Cuma kalau ia berkaitan dengan produk CMX, sampai sekarang memang kita tak akan buat penghantaran lagi sebab CMX masih dalam proses pengeluaran. Alright. Okey, soalan yang pertama tadi yang kata nak sambung PCP, sama ada kena register balik atau tak. Kita tengok, Puan Lina tengok balik dalam PCP anda, sama ada anda register PCP anda tu pada tahun 2019, saya rasa mungkin dah habis dah habis dah anda punya PCP. Jadi maknanya anda perlu buat register balik. Jadi register semula macam saya tunjuk tadi, buka subscribe PCP dan anda cuma pilih produk dan dia cuma potongan 15% produk AFX ataupun KIX sahaja. Dia tak berkaitan dengan BRX ataupun CMX. Pilih 2 produk ni saja. Alright. Jadi anda pilih, anda dapat 15% untuk disu produk. Pendaftaran baru. Okay. Alright. That's all. Ada lagi soalan tak, Syazah? Okey, daripada Puan Fadila. Okey, sebentar ya. Okey, daripada Puan Fadilah Abdul Karim. Dia tanya saya, macam mana untuk nak lantik ahli baru? Nak lantik ahli baru? Soalan-soalan tu kena ada watikah pelantikan tu sebab nak lantik ahli baru. Dia sebenarnya sekarang jadi kita tak panggillah kita nak lantik, bukan tugas kita untuk lantik orang pun. Alright. Yang apa yang kita buat adalah untuk berkongsi pengalaman kita dalam perniagaan, berkongsi tentang kehebatan produk kita, berkongsi tentang apa yang kita patut dapat dalam Maxima bila kita terlibat dalam perniagaan Maxima. Bila prospek kita berminat untuk bersama dengan kita dalam bisnes Maxima, apa yang perlu kita buat? Satu, kita tanya kat dia, dalam ramai-ramai atau dalam banyak-banyak produk yang saya terang tadi tu, produk apa yang awak minat? Kita tak boleh andaikan dia minat produk EFA tau, sebab setengah orang dia ni perlukan produk BRX sebab bagi dia BRX tu ada high flavonoid, ada antioksidan yang sangat tinggi. Dan dia ni umur 18 tahun, dia tahu dia punya sel tu masih banyak lagi, dia tak perlu nak keluar sel baru. Jadi dia mungkin ada masalah rabun mata, dia memerlukan BRX. Jadi berkemungkinan dia perlu BRX, bagi tahu dia, dapatkan 2 kotak BRX pada nilai RM350. Dengan pembelian RM350 ni, awak akan saya daftarkan sebagai ahli. Pendaftaran keahlian macam saya tunjuk tadi, kalau anda tak pasti nak buat macam mana, minta tolong pada upline. Kalau anda tahu macam mana nak buat, buka balik dalam Maximizer, buka balik new registration, registerkan ahli baru dalam tu, pilihlah produk BRX, sama ada nak hantar kepada dia ke ataupun dia nak collect, bawa dia pergi ke office untuk dia tengok keadaan office kali pertama. Bagi dia yakin dengan syarikat, pergilah untuk kali pertama collect daripada office. Boleh buat macam tu. Jadi kita tak perlu lantik, apa yang perlu kita buat, kita rekrut orang untuk menjadi ahli dalam Maxima dengan berkongsi kehebatan produk. Jadi saya harap itu dapat membantu menjawab soalan tu. Okey, terima kasih Cik Azhar. Okey, so saya rasa macam dah tak ada soalan dekat dalam chat ataupun mungkin anda masih lagi ada soalan. Boleh buat pertanyaan terus tak, Bos? Kalau dah tak ada dalam chat, kita buat tanya terus. Siapa nak tanya boleh onkan mic. Okey, saya rasa nampaknya macam dah tak ada. So kita pun dah dekat nak pukul 11 malam dan nak sampai pukul 11 malam. Kita mungkin akan sambung bahagian Maximizer part yang kedua. Betul tak Cik Azam? Mungkin yang itu akan lebih menarik. Okey, dia sebenarnya macam ni. Anda tahu tak? Sebab Maximizer itulah saya punya Grab pun dah tinggalkan saya dah. Dah balik dah dia pun dah. Okey, sebenarnya dalam Maximizer ni ada setengah orang dia boleh pantau dalam PC, ada setengah orang boleh pantau dalam laptop, ada setengah orang boleh pantau dalam
phone. Tetapi anda perlu tahu ya, format phone dan format dalam laptop tak sama. Berkemungkinan tadi apa yang saya share untuk bercerita tentang apa yang anda perlu check feature dia tu mungkin tak sama dalam phone. Jadi yang Syazah kata tadi yang part 2 tu sebenarnya untuk minggu hadapan saya nak berkongsi cara nak check dalam phone. Tetapi saya rasa mungkin dah cover lah kot untuk hari ini. Jadi berkemungkinan kalau ada apa-apa yang anda rasa untuk minggu depan yang masih lagi minta saya sudi datang untuk berkongsi, kita cuba dapatkan topik yang lain selain pada maximizer. Sebab hari ni saya rasa saya dah cover dah semua maximizer topik. Ya, maybe kita boleh letakkan untuk topik lain. Tapi yang sebenarnya macam inilah. Kami ada sikit pengetahuan lebih daripada anda. Kami tak pandai. Tapi berdasarkan pengalaman kami dalam Maxima, kami boleh berkongsi dengan anda. Tetapi kami tak tahu apa yang anda tak tahu. Kami tahu anda tak tahu, tapi kami tak tahu apa benda yang anda tak tahu sebenarnya. Saya suka bersembang dengan orang, saya suka bertanya apa yang kau tak tahu, apa yang kami boleh bantu, apa yang kami boleh bantu. Cuma tanya soalan je. Jadi kalau boleh ruangan feedback yang saya ada tadi tu, cubalah guna ruangan feedback tu untuk bagi feedback dekat Maxima, apa yang saya nak tahu tentang Maxima ni lagi. Apa yang masih saya pengetahuan yang saya perlu dapat daripada Maxima, hantarlah dalam ruangan feedback tu so that kita tahu apa yang anda nak tahu daripada Maxima. Jadi Syazah boleh susun jadual. Siapa yang kita nak panggil untuk terangkan tentang topik apa yang anda perlu tahu. Kita boleh panggil Dr. Zainal anytime. Kita boleh panggil Dr. Haris anytime. Jadi itu yang sebenarnya interaktif. This is not one way communication. One way communication doesn't bring us anywhere. Dia kena ada two ways communication. Baru kita boleh grow. Alright. Jadi itu yang saya harap. Apa yang saya boleh bantu. Selagi kalau ada lagi yang ilmu yang kami ada yang boleh dikongsi dengan anda, tolonglah mintalah apa yang soalan yang perlu anda dapat daripada kami. Alright? Boleh? Okey Syazah? Okey. Terima kasih Cik Azam atas maklumat-maklumat yang dibagi malam ni cukup bermanfaat sebenarnya kan. Pada saya cukup hargai. Terima kasih banyak-banyak atas maklumat yang diberi. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya personally lah bila kita tengok doktor punya penerangan tentang produk, bila kita tengok sesi-sesi doktor, contoh macam Dr. Zainal. Dr. Zainal dia memang detail, dia akan ambil semua informasi yang dia ada sebagai doktor, dia akan luahkan pada kita. Kita cuma ambil apa ilmu yang kita dapat daripada dia. Profesor Haris, Cik Masjidin. Profesor Haris, dia akan beri ilmu apa yang dia tahu tentang topik yang diberi padanya. Contoh AFA, dia akan cerita tentang AFA. Ya, BRX dia akan cerita tentang BRX. Tapi bagi saya personally, saya nampak diri saya sebagai ahli yang saya nak ilmu yang saya perlu tahu untuk saya kembangkan pada orang luar sana. Tapi apa informasi yang saya dapat daripada Dr. Zana berkemungkinan terlampau dalam sangat. Yang saya nak cerita ke orang pun saya tak faham. Saya tahu tapi saya nak cerita saya tak tahu. Apa yang saya dapat daripada Profesor Haris, saya dapat ilmu. Tetapi cara saya nak cerita, saya tak boleh nak cerita macam mana Profesor Haris. Dan sebenarnya untuk buat bisnes dalam Maxima ni tak susah. Foundation dia atau asas dia, kita kena tahu apa itu AFA. Kita kena tahu apa kelebihan AFA. Kita tahu apa penggunaan AFA. Kita kena tahu apa itu bahan asas dalam BRX. Apa yang dipanggil mimofenol. Apa yang dipanggil bioflavonoid yang ada dalam mimofenol yang membantu untuk proses penyembuhan mata kita sekiranya kita ambil BRX. Apa itu KIX? Apa itu beta-glucan? Apa itu bahan-bahan dalam produk tu? Jadi bila kita dah ada ilmu tentang benda-benda ni, penceritaan kita tu kita tak perlu cerita macam doktor. Orang tak akan faham. Jadi saya harap dalam masa akan datang saya boleh berkongsi sedikit ilmu dari pemerhatian saya sebagai manajemen Maxima dan juga sebagai ahli, apa yang ahli nak cerita dekat orang macam mana saya nak cerita AFA ni apa sebenarnya saya nak cerita. Tetapi yang pastinya sesuatu yang anda perlu tahu ya, bila anda nak jumpa dengan prospek di luar sana, anda sendiri ya, diri kita sendiri ni, kita kena ada wow factor. Kita kena ada wow factor. Apa wow factor tu? Walaupun saya pergi jumpa ahli, kalau saya cerita sesuatu benda yang ahli, mungkin prospek kita tu
alah benda ni tak relevan lah dengan apa saya nak. Saya nak tahu tentang ni tapi dia cerita tentang benda lain. Sebab apa? Dia excited semalam dia dengar daripada Dr. Zainal, dia datang kat prospek dia cerita macam mana Dr. Zainal cerita. Jadi prospek kita akan nampak kita banyak sangat benda, tak apalah, kelirulah saya, tak apalah, lain kalilah saya akan cuba tengok sebagai ahli pula. Kan? Kebanyakan kes dia macam tu sebab over excited to tell story that we learn tapi kita tak tahu apa yang prospek kita perlu. Jadi teknik-teknik macam ni sebenarnya adalah sangat penting. Dan sekiranya kita boleh cerita sesuatu benda yang dia tak pernah tahu, itulah wow factor anda. Dan itulah yang buat dia akan dengar pada anda dan itu yang buat dia tak nak orang lain dah. Kalau nak bimbing dia menjadi ahli, dia nak anda juga. Sebab that wow factor actually is in you. Alright? Itu saja yang perkongsian saya nak buat. Kalau boleh, kalau nak, kita boleh buat pada masa akan datang. Terima kasih kepada Syazah sebab Syazah bekerja keras untuk sesi ini sebenarnya. Terima kasih Cik Azam dan terima kasih kepada anda semua yang sudi hadir pada malam ini, dan jika ada sebarang pertanyaan atau cadangan untuk program kita yang akan datang, boleh WhatsApp saya di talian 016-231-1057. Saya juga ada letakkan nombor saya dekat dalam chat, boleh ambil dekat dalam tu, ataupun dah belajar cara guna maximizer, boleh guna dekat ruangan feedback. So kami akan baca dan tengok setiap hari. Kita akan reply insya-Allah. So, insya-Allah. Minta maaf sebab saya baru nampak dalam ruangan chat ni, Puan Lina actually dia ada direct message saya. Dia tanya soalan nak sambung kalau untuk CMX lambat, boleh ke tukar kepada produk AFX? Kalau boleh macam mana? Ini soalan yang sangat penting ni ya sebenarnya. PCP kita tahu CMX kita akan ambil masa untuk sampai. Jadi sekiranya anda perlu dalam masa MCO untuk bertukar kepada produk yang sama hebat dengan CMX iaitu AFX, anda bolehlah membuat permintaan untuk tukar produk kepada produk AFX. Ya. Jadi untuk tukar produk kepada produk AFX memang sepatutnya tak bolehlah melalui call sebab kita perlu pastikan betul orang tu yang minta. Kita tak nak orang lain call bagi pihak Dolly, kata Dolly saya nak tukar produk, saya nak Dolly Stephen, saya nak tukar produk. Tetapi sebenarnya Nanang Bara yang tukarkan. Contohlah ya, contoh aja. Jadi sebab tu kita perlu kalau boleh kita buat dalam bentuk email, di mana email tu kita boleh recordkan setiap permintaan. Dan memang boleh kita tukar pada produk AFX dan amount yang kita bayar untuk CMX sebelum ni company akan kontrakkan dengan voucher balance. Contoh dia macam beza dia RM25, kita ada voucher RM25 untuk di-redeemkan untuk next purchase. So ini ada juga dalam sistem kita yang banyak ahli tak tahu. Ya, jadi kalau nak juga tahu tentang benda ni, bertanyalah dalam ruangan feedback, gunalah feedback. Alright, thank you.